Faraid berasal dari perkataan dalam bahasa Arab yang asalnya dari perkataan fa yang bermaksud al-takdir yang ditentukan ya. Ilmu faraid adalah ilmu pembahagian harta pusaka. Dan ramai dalam kalangan kita yang tidak mendalami ilmu ini dan kita selalu seperti berteka-teka saja tentang harta pusaka ni ya. Dan gabungan kaedah fiqh dan matematik yang membolehkan hak setiap waris diketahui dalam pengiraan yang dilakukan. Dan yang menariknya pagi ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim akan pergi lebih jauh lagi tentang pesaka ini, iaitu tentang ilmu faraid ini. Begitulah bersemangatnya kita nak mengetahui tentang ilmu ini ya. Dan saya dengan ini mempersilakan Ustaz memulakan majlis dengan umul kitab dan seterusnya meneruskan majlis ilmu ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustazah Musliah Rusli. Yang saya segani lah berkhidmat lama dengan Jakim, banyak pengalaman-pengalaman beliau yang saya rasa saya perlu ambil banyak lah daripada beliau dan belajar. Terima kasih banyak. Jadi li Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat lagi kita berkumpul. Saya ni kadang-kadang tunduk-tunduk bawah sikit tengok kitab begitu dah tuan-tuan. Kamera saya duduk atas sekali, jadi agak nampak macam tinggi sikit lah gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak cerita satu keilmuan yang penting, sambungan daripada yang lepas yang saya dah sebut. Perbincangan tentang ulama tentang faraid ataupun pusaka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luas, seperti mana fiqh-fiqh yang lain. Banyak juga khilaf-khilaf yang berlaku, dan bahkan sebenarnya banyak juga sifir-sifir yang berlaku selepas daripada zaman Nabi SAW. Sebagai contoh, zaman Sayyidina Umar berlaku penambahan hukum aun. Zaman selepas daripada itu lagi, zaman tabi'in juga berlaku beberapa masalah lain lah, tamathul, tadakhul dan sebagainya. Masalah-masalah baru dan bertambah-tambahnya atas perbincangan-perbincangan mereka, dan itu adalah fatwa-fatwa terbaru, dan ia adalah suatu khilaf yang banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan faraid ini kita ambil daripada surah An-Nisa lah, seperti mana yang kita faham. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun wal nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Kan ayat tu kan, sampailah sambung lagi 7, 8, 9 ayat. Semuanya menceritakan tentang untuk orang lelaki ada bahagian dia, ada bahagian peninggalan daripada kerabatnya, dan perempuan perempuan juga ada bahagian peninggalan daripada ibu bapa kerabat. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau 8.30 ni saya fahamlah dia nak sarapan. Sarapan sambil dengar pun saya tak ada masalah tuan-tuan. Silakan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benda ni bukan benda barulah. Nabi SAW dapat perintah faraid ini tuan-tuan, disebabkan zaman Arab dulu dia tak bagi pada perempuan tuan-tuan. Saya dah pernah sebut saya rasa sebelum ni. Sebab perempuan ni dia tak pernah kerja, dia tak berperang, dia tak pernah pertahankan keluarga dia. Maka mereka ni, perempuan-perempuan ni dinafikan hak mereka untuk mendapat bahagian. Bahkan kanak-kanak pun begitu. Mereka ni tak dapat bahagian sumbangan pun. Jadi masa ketika itu, lelaki ni sangat-sangatlah berkuasa ketika itu. Sampailah perempuan ni dijadikan seolah-olah sebagai hamba gitu tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini banyak diceritakan dalam riwayat-riwayat. Sebagai contoh, riwayat kisah seorang sahabat yang namanya Auf bin Sabit. Meninggalnya dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
anaknya, isterinya muda tidak mendapat bahagian harta, tapi tiba-tiba sepupunya itu datang ambil semua harta dia, tuan-tuan. Maka isteri Auf bin Sabit ni duk ngadu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ni yang kita dah ceritakan sebelum ni, saya rasalah. Saya sentuh sikit-sikit begitu, tuan-tuan dan mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada harta itu mimma qalla minhu aw kathur. Sama ada harta itu sedikit ataupun banyak nilainya, sedikit ataupun banyak jenisnya, harta yang ditinggalkan itu, maka ia wajib diberikan bukan dengan sama rata, tapi dengan kaedah yang kita akan bincang kita akan bincang sekejap lagi, tuan-tuan dan mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni saya dah sebutkan dah apa yang perlu kita selesaikan dulu sebelum kita memberikan pusaka-pusaka ataupun mengagihkan pusaka-pusaka tersebut. Tuan-tuan dan mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam pusaka ni saya nak sebut dulu 5 hukum utama sebelum saya masuk yang lain. Dia ada 5 hukum utama dalam faraid lah, bukan faraid sebenarnya, dalam ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan yang mudahkan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dia nak menceritakan tentang lelaki dan perempuan masing-masing ada hak peninggalan. Sama ada yang keduanya harta sikit pun tetap kena bahagi walaupun ianya selai kain, mesti dibahagikan, mesti. Ataupun harta peninggalan itu termasuk dan harta peninggalan itu semua termasuk dalam harta. Sama ada harta itu adalah pakaian ataupun tanah, semua kena bahagilah. Dan faraid ini mestilah dikuasakan selepas mana seseorang itu meninggal, dan bahkan kaum kerabat juga boleh mendapat hukum harta pusaka tersebut. Tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa satu perkara menarik tentang faraid ini. Ada orang kata faraid ini agak membungkam, agak mengetepikan perempuan wanita. Kalau tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teliti baik-baik tentang faraid ini, tuan-tuan. Cerita kisah faraid ini diceritakan dalam surah apa? Surah An-Nisa, perempuan, tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah nak naikkan darjat wanita itu, pusaka itu sendiri diletakkan dalam surah perempuan namanya. Nak tunjuk betapa perempuan itu penting dalam pembahagian ini. Yang kedua, tuan-tuan, kalau dalam hukum fiqh, bahkan dalam ayat-ayat tersebut, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala, orang yang wajib dapat harta adalah wanita dahulu. Dia dalam ashabul furud tu wanita dah, dan orang terdekat lah. Kalau lelaki ni suami, yang terdekat lah suami dan anak sahaja. Selain daripada itu, anak pun, tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, anak lelaki pun sebenarnya dia cuma dapat asabah, dia panggil asabah lah. Asabah ni baki. Anak lelaki cuma dapat baki selepas mana diberikan kepada isteri. Tuan-tuan nak tengok betapa diangkat darjat wanita ketika itu. Dengan hukum faraid ini. Jadi orang cakap faraid ini mengenepikan wanita, menzalimi perempuan, menzalimi isteri. Tak, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tak. Dia cuma nak mengelakkan persengketaan yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nak mengangkat darjat wanita itu sendiri. Di samping itu, nak meletakkan tanggungjawab kepada lelaki-lelaki yang mendapat harta tersebut supaya menjaga wanita. Sebab itulah galakan jaga wanita ni banyak. Jaga anak sekian, jaga mak sekian. Bahkan kalau tengok dalam kitab-kitab, saya rasa ada buka kitab tu kan, kitab Sahih, bukan Sahih Bukhari, kitab Al-Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad, yang cerita pasal kisah ataupun adab ataupun hadis-hadis dhaif yang dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari itu, banyak kisah-kisah tentang wanita. Tuan-tuan berikan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, itu sekadar mukadimah kita hari inilah, cerita tentang betapa mulianya wanita di sisi Islam. Begitu, sehingga tahap faraid ini pun tidak diketepikan wanita. Bahkan sebenarnya dalam pembahagian itu wanita lah yang utama dapat. Cuma kadang-kadang dia dapat sikit. Cuma saya nak pesan lah, tuan-tuan, saya sendiri dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pesan juga kepada adik-beradik saya sebelum ni. Saya nak sebut pasal bila berlaku kematian, ketahuilah bahawa harta yang kita nak ambil itu adalah susah payah orang yang meninggal tu. Jadi jangan anggap harta tersebut harta kita dan kita duk sibuk berebut sebab kita rasa tu kita punya. Sedangkan yang susah payah cari harta tersebut adalah orang meninggal tu, tuan-tuan.
Yang kita kena ambil faham, kena ambil pengajaran adalah betapa susahnya beliau itu hidup dengan bekerja siang dan malam, dan tiba-tiba harta itu akan diberikan kepada kita dengan pembahagian yang Allah berikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan fahamilah harta yang ditinggalkan itu adalah harta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tarik diri dia, Allah yang tarik nyawa dia, dan ketahuilah harta itu selepas itu menjadi milik Allah, dan Allah lah yang memberikan harta itu secara faraid. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wujudlah hukum faraid ini yang mengelakkan ataupun yang membuatkan kita menjadi kurang ataupun tidak berlaku persengketaan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk bab waris, tuan-tuan. Kita masuk bab waris sambungan daripada yang lepas, kita tak sempat masuk. Banyak sangat soalan begitu kan, tak ada masalah lah dengan soalan-soalan. Saya sukalah soalan-soalan ni. Soalan-soalan ni satu perkara yang baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk bab waris. Kalau nak membahagikan pusaka, hari ni saya masuk lebih detail sikit nanti ya. Kita mesti ada 3 rukun. Mesti ada 3 baru boleh kita lepaskan pusaka. Iaitulah yang pertamanya waris, orang yang nak dapat harta tersebut. Yang kedua adalah orang yang meninggal ataupun meninggal lah, waris yang kita panggil murath, orang yang meninggal itu, si mati itu. Yang ketiga adalah maurus. Mesti ada harta peninggalan. 3 ni salah satu tak ada, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lupakan tentang faraid. Takkan dapat dah. Takkan dapat. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada sebenarnya halangan. Walaupun semua orang berhak dapat pusaka, tapi ada beberapa orang yang tak berhak dapat pusaka. Maksud saya halangan ni dalam faraid ni dia ada 2 keadaan. Dia ada satu tarikah. Tarikah ni orang yang tak dapat harta jugalah, tapi dalam kalangan kerabat. Satu lagi orang yang dihalang mendapat harta pusaka dengan beberapa sebab walaupun dia anak. Antaranya tuan-tuan dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tak berhak mendapat harta pusaka dan tak masuk dalam kiraan harta pusaka langsung adalah orang yang membunuh si mati tersebut. Orang yang membunuh si mati, satu. Yang keduanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita bunuh tadi tuan-tuan. Yang bunuh ni walaupun bukan tangan dia yang bunuh. Ceritanya begitu. Bukan tangan dia bunuh, tapi dia macam mengapi-apikan untuk bunuh bapak dia sebagai contoh. Bapak kita ni banyak duit sangat. Kau bunuh dia, kau kan power kan, hebat. Kau ni kan selalu jadi geng-geng. Kau bunuhlah dia. Dia yang seorang ni berapi dengan kata-kata seorang ni tuan-tuan. Maka dia bunuh. Maka orang yang mengapikan ini pun tidak mendapat harta warisan tersebut kerana dia terlibat dalam pembunuhan terhadap waris tadi. Itu satu. Yang kedua, orang yang tidak mendapat harta pusaka adalah hamba. Tapi tuan-tuan, walaupun hamba tidak dapat harta pusaka si tuannya ni, tuannya itu boleh dapat harta pusaka si hamba. Dan perkara tersebut kita akan cerita nanti. Ini menarik tuan-tuan cerita ni. Banyak sebenarnya faraid yang kita jarang cerita. Cuma kita jumpa yang biasalah. Anak sekian yang berdekatan. Banyak lagi perkara, contoh anak zina yang kita belum sentuh dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, orang yang terhalang mendapat harta pusaka adalah orang yang berbeza agamanya, sama ada murtad dan sebagainya lah. Murtad je lah salah satunya kot, ke ada yang lain. Murtad sahajalah, murtad ataupun memang dia tak masuk Islam. Yang lain masuk Islam, dia seorang tak masuk Islam, maka dia seoranglah yang terhalang mendapat harta pusakanya itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis dah kita punya mukaddimah Allahumma salli ala Muhammad, mukaddimah harta pusaka tu habis dah. Bukan maksudnya hukum hakam habis dah. Saya sebut mukaddimah ni maksudnya sebelum daripada pembahagian itu, perkara-perkara yang perlu diselesaikan kita dah cerita habis daripada sebelum ni dah. Jadi saya nak cerita dulu CV dia sikit sebelum kita masuk masalah-masalah yang lain selepas daripada itu. Sebab kena faham dululah pembahagian-pembahagian yang mungkin tuan-tuan perempuan rahmati Allah belum pernah nampak lagi kaedah mengira ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya present satu boleh Saya present sikitlah sebagai pengenalan. Saya tak nak tunjuk berapa kira kat kita daurah hari ni, kita bukan nak jadi pakar faraid, tak. Kita sekadar Allahumma salli ala Muhammad. Kita cuma nak belajar asas kaedah
ataupun apakah yang Allahumma salli ala Muhammad, apa kaedah ataupun apa yang berkaitan dengan faraid ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tunjuk yang ni lah, boleh nampak kot. Nampak nampaklah. Boleh nampak kot. Jadi baik. Jadi macam mana saya besarkanlah. Saya besarkan boleh nampak kot. Gitu. Boleh nampak tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada pada saya sekarang ni saya besarkan lagi dah. Lagi mudah macam tu. Nampak kot. Jadi tuan-tuan, kita dalam pengiraan sifir kita, dalam pengiraan Allahumma salli ala Muhammad, dalam pengiraan harta ini tuan-tuan, dia ada yang namanya sifir lah, macam ni lah. Dia ada dia punya formula dia. Macam matematik kita panggil bentuk lazim, kan begitu. Tapi dalam faraid ini kita panggil sebagai suatu macam ni lah, bentuk lazim lah, kita panggil bentuk lazim, kaedah-kaedah kiraan. Jadi saya nak terangkan apakah perkara-perkara yang ada dalam ni je. Saya tak nak cerita bahagian 1/6, 1/8, nisbah 1, 2/3 tak. Saya tak nak cerita yang tu dulu. Yang pertama adalah kita dalam pengiraan faraid ini, kita mesti ada asal masalah. Yang inilah asal masalah. Asal masalah yang ni. Asal masalah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Asal masalah ini adalah asal masalah ni banyaklah. Dia ada 24, ada 12, ada berapa lagi? Dia ada 24, 12, ada 2, ada 4. Ni asal masalah ni kita dapat daripada pecahan-pecahan yang berada di sini. Macam mana nak dapat asal masalah? Dia macam sifir tuan-tuan, macam pecahan-pecahan. Contoh yang paling besar kat sini adalah 1/8. 1/8, 1/6, belakang 3, 2/3. Macam mana kita nak jadikan semuanya sama? Semuanya samalah, sama. Yang ni jadi 8 sebagai contoh, yang ni yang belakang ni 1/8, 1/8 sebagai contoh. Jadi nak jadi sama, sifir yang kena, yang boleh adalah 6 darab berapa dapat 24? 64. Yang ni kena darab 4. 8 darab 3. Yang ni 2/3 kena jadikan dia 1/berapa sehinggalah dapat total belakang ni 1/berapa seperti ini. Maka darabkan juga dan kita akan dapat 24 dah. Dia banyaklah 12 boleh dapat. Tapi 12 tak boleh dapat sebab kat sini ada 8. Boleh faham tak saya sebut? Nak dapat 12 kat sini, dekat asal masalah ni nak dapat 12, dia takkan boleh sebab kat sini 8. 8 darab berapa dapat 12? Tak adalah. 88, 28, 16 kan? Jadi tak boleh dapat 12 kat sini. Jadi yang sesuai kat sini adalah 24 sebab ada nombor 8 ni. Jadi samakan semua. Jadi asal masalah ini adalah maksudnya 1/24. Gitu. 1/24, 1/24 lah. Jadi siham ini bila dah dapat 24, bila dah dapat Allahumma salli ala Muhammad, bila dah dapat asal masalah ini, asal masalah di sini, maka kita bahagikanlah 1/6 ni kan dengan 24, kita akan dapat 4. Jadi ayah ni daripada 1/24. Kan ada 24 bahagian tadi, kita dah bahagi. Dia senang kat sini lah. Dia sebenarnya boleh guna pecahan tapi dia leceh sikit. Jadi bila kita tukar guna siham, dia senang. Jadi kita ada 1/24 pembahagian. Daripada 10,000 ni, kita akan jadikan dia 24 bahagian. Daripada 24 bahagian tu, 1/6. 1/6 ni, dia ada sifir dia lah. 1/6 ni bersamaan 4. Jadi ayah akan dapat 4 bahagian. 4/24. Boleh tak faham tak? 24 ni, 4 daripada 24 ni ayah akan dapat. Dia akan jadi mudah macam tu lah. Ia mudah. Nak senang macam ni. Bila dah dapat asal masalah, 24 ni, kita akan bagi dia dengan 10,000 lah. 10,000 bahagi 24. Berapa dapat? 10,000 bagi 24. Boleh dapat berapa? 10,000 bahagi 24. Jadi setiap bahagian, 10,000 bahagi 24. Setiap bahagian adalah bersamaan dengan RM416. RM416. 24 ni kan? 416. Jadi kalau ayah dapat 4 bahagian, kita kena darabkanlah 4 darab 416 bersamaan RM166.67. Gitulah. Ibu pula dapat 1/8, so dia dapat sihamnya 3. Jadi daripada semua ni 2 ni lah yang furud, yang mesti dapat adalah ayah dan isteri.
Jadi bahagi pada ayah dengan isteri dahulu, isteri si mati lah, isteri si mati dengan ayah si mati, maka akan dapat baki 17. Kenapa 17? Sebab pembahagian ayah baru dapat 4 daripada 24, isteri baru dapat 3 daripada 24, baru ada 7 daripada 24. Ada baki 17 lagi, 17 per 24 ni. Bakinya itu adalah RM7,000 ni tadi. Jadi RM7,000 ini dibahagikan sebab dia ada anak lelaki, anak perempuan, maka dia apa? Yang ni asobah lah. Maka diberi pada anak lah pula. Jadi anak ni, anak lelaki mesti dapat 2. Anak perempuan dapat 1. Yang ini, yang pertama ashabul furud. Saya cerita petak ni dulu tuan-tuan supaya boleh faham sikit lah. Jangan fikir 1/6 sangat, jangan fikir. Saya nak cerita pasal apakah asal masalah, 24 ni apa, siham ni apa, sikit-sikit gitu je supaya boleh faham untuk pembahagian dulu. Jadi lepas ni boleh senang guna kalkulator lah. Dia ada kalkulator untuk pembahagian faraid. Jadi lebih mudah menggunakan kalkulator kalau kita dah mula faham benda ni. Jadi saya sebut dah siham tadi apa dia. Tuan-tuan yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kenapa saya asingkan begini? Satu namanya ashabul furud, satu lagi saya asingkan anak lelaki, anak perempuan lain. Dia sebab kaedah pembahagian berbeza. Berbeza macam mana? Dalam kitab pusaka, dalam kitab ini, disebut 1/6 ini dari sifir dia lah. 1/6 bersamaan dengan 4. 1/8 bersamaan dengan 3 begitu. Jadi kita ikut je dah sifir ni. Tapi masuk pada anak lelaki dengan anak perempuan, dia dah tak ada sifir dah sebenarnya tuan-tuan. Dia dah tak ada sifir. Bila masuk anak lelaki dan anak perempuan, bila ada dua-dua anak, bila anak lelaki dan anak perempuan ditinggalkan oleh si mati, maka dia akan ambil daripada baki yang tinggal. Baki yang tinggal itu akan dibahagi sama rata. Bagi sama rata lah. Jadi dia tak ada pecahan-pecahan macam pembahagian asal. Ni 2/3, 2/3 ni ialah perletakan pembahagian. Tapi kalau ikut yang sebenarnya adalah anak lelaki dan perempuan dibagi sama rata. Cuma sama rata tu macam mana tuan-tuan yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sama rata tu dari segi bahagian macam ni lah. Seorang dapat 2/3, tapi anak lelaki akan dapat 2/3 2 kali. Dia akan dapat 2 kali siham lah. Anak lelaki mesti dapat 2 kali lebih daripada anak perempuan. Jadi anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1 begitu. Maka anak lelaki akan dapat lebih dan anak perempuan akan dapat kurang sikit. Tuan-tuan yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan pandanglah asobah ni, baki ni. Asobah ni walaupun namanya baki, tapi tetap juga kadang-kadang dia dapat lebih daripada yang atas ni. Yang ashabul furud, yang memang wajib dapat ni, sikit daripada yang asobah yang baki. Jadi ni beberapa Allahumma salli ala Muhammad, beberapa masalah ataupun jadual-jadual pengiraan yang mungkin ada dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam dalam faraid ini. Saya boleh faham lah perkara ni. Dia susah ataupun susah. Tapi bila dah faham tentang asal masalah, dalam jadual ni kena faham asal masalah je dulu. Asal masalah ni wujud daripada mana? Daripada pecahan-pecahan dalam Quran. 1/6, 1/8, nak jadikan dia semua sama rata supaya senang dibahagikan, maka didarab, semuanya 8 dengan 6 ni nak darab dengan berapa dapat jawapan yang sama. Jadi darablah sekian dapatlah 24. Gitu kan saya cerita tadi. 3 ni pun boleh dapat 24. Biasa dia akan cari nombor yang paling besar lah. 8 boleh 24 je. Tak pergi tempat lain dah. 12 tak boleh. Kan? Jadi 24 sahaja yang ada. Jadi bila asal masalah ni dah dapat, dia akan jadi mudah untuk pembahagian yang ni lah. Dia akan tengok sifir pula. 1/6 ni, kalau dalam kitab dia akan sebut, dia terus kira-kira. Sebenarnya ada kiraan dia lah. 1/6 sekian dapat 4. Gitu kan, daripada siham yang kita dah bahagikan tadi. Jadi inilah kaedah dia. 24 ni bagi 10,000. 24 ni bagi 10,000. Jadi 24 ni setiap satu sebenarnya RM416. Ayah dapat 4. 416 darablah 4. Dapatlah 1,066. Ibu pula 416 tadi darablah 3. Dapatlah 1,250. Si anak pula Allahumma salli ala Muhammad. Saya silap. Ni patutnya baki tadi tu. Baki 7083. 7083 ni kan masalah jadi 17. Minta maaf, baki kan? Baki. Asal masalah ni jadi 3 je. Jadi dekat sini, 2, 3. Betul lah. Jadi asobah ni sebab 17 kan? 17 ni dah abaikan. Dia sifir ni
Bila masuk jadual baru, ini saya punya kiraan, saya punya cara. Kalau dalam dia banyak-banyak kaedah yang lain. Saya suka kaedah macam ni. Bahagi dulu ashabul furud, kemudian baru masuk asabah. Ada keadaan orang yang dia terus masukkan anak lelaki dan perempuan di sini pun boleh. Boleh juga. Tapi saya nak nampak lebih mudah macam ni lah. Baki ada 17. 17 ni kalau darat dapat atau 16, ada dapat RM7,000 lah. Jadi RM7,000 ni, 17 ni tak payah tengok dah. Jadi RM7,000 ni saya akan bawa ke bawah untuk selesaikan yang baki anak lelaki, anak perempuan. Jadi RM7,000 ni, kita ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, anak lelaki akan dapat 2, anak perempuan akan dapat 1. 3 kan? Jadi 3 kita bawa lah 23, kita bawa je lah 3 ke sini senang. Gitu. Jadi 3 ni darab je lah. Bahagi 3 yang ni, darab 2 dapatlah RM4,000, anak 1 dapatlah RM2,000. Itulah keadaan sekira-kiraan secara ringkas untuk masalah faraid ini. Jadi dah tak ada baki pun, kosong dah habis. Kalau ada baki lagi, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira balik. Biasanya takkan ada baki dah. Yang berlaku baki-baki ni dia cerita lain. Ataupun kadang-kadang berlaku siham ni tak cukup. Dia akan asal masalah ni, dia kadang-kadang ada berlaku tak cukup, kadang-kadang ada berlaku terlebih. Jadi dia ada kaedah-kaedah yang berbeza untuk menentukan perkara tersebut lah. Dan saya sebut dah tadi, saya tak nak ceritakan kaedah kiraan ini secara terperinci, terlampau terperinci. Bukan tak nak cerita, bukan tak nak ajar tuan-tuan, dah. Dia ambil masa yang lama dan dia perlu hebat ataupun faham dalam kaedah matematik dan beberapa istilah-istilah dahulu sebelum kita masuk bab yang ni. Istilah dia banyak tuan-tuan. Saya boleh guna bahasa Melayu juga, bolehlah. Tapi nak ingat betul-betul tentang Allahumma salli Muhammad Syakik. Adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa dan sebagainya, ia memerlukan masa dan juga nota yang agak panjang supaya kita boleh betul-betul pakar dan faham dalam mengira lah begitu. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi stop presenting. Saya stop kat situ dulu untuk present. Jadi itu untuk jadual sahaja, jadual. Jadi kalau dah faham jadual, barulah kita boleh meletak ataupun kita faham, kita cari ataupun kita cuba untuk keluarkan apa yang suami dapat, apa yang isteri dapat, dan saya akan sebut secara ringkas juga. Saya takkan cerita secara penuh lah. Saya ringkas begitu. Sebagai contoh saya sebut satu. Tadi saya sebut ayah tadi kan. Ayah dapat 1/6. Ayah dapat 1/6. Isteri dapat 1/8 dan sebagainya, tuan-tuan dan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya itu ada syarat-syaratnya. Kalau saya dulu suka buat nota lah. Saya lukis gambar ayah, gambar lelaki seorang kan, gambar lelaki seorang, saya keluarkan. Ayah berhak dapat 1/2 ataupun 1/4, saya keluarkan begitu. Jadi, minta maaf, zaujah ataupun suami. Suami berhak dapat setengah harta daripada si mati, isteri lah, daripada isteri yang meninggal, ataupun dia berhak dapat 1/4, dia kena pilih 2. Macam mana nak pilih 2? Suami akan dapat 1/2 kalau isteri tidak meninggalkan furuk. Furuk ni ke bawah. Isteri tidak meninggalkan anak, cucu dan sebagainya, maka suami boleh dapat separuh daripada harta isterinya. Tapi kalau si isteri ada meninggalkan anaknya, anak kandung lah, maka dia ataupun suaminya itu hanya boleh dapat 1/4 sahaja. Gitulah keadaannya. Yang lebih itu akan diberi kepada anak macam yang kita kira tadi itulah. Tapi Ustaz kan, soalan kan, sebagai contoh Ustaz, suami dah dapat separuh ni. Isteri meninggal, suami dapat separuh harta, habis separuh harta lagi nak bagi kat siapa? Separuh lagi tu dia akan pergi kat kerabat lain. Pergi kat kerabat lain lah. Kalau ada dia tengok ke atas dulu. Kalau ada mak, dia akan bagi mak. Kalau ada ayah ni lebih kuat lah. Kalau dapat ke atas, kalau dapat ada ayah, maka adik-beradik si mati ni tak dapat dah. Dia ke atas dulu. Barulah masuk ke adik-beradik yang ke kanan ke kiri ni. Dia macam tu. Dalam Islam ni memang bawah ke atas, barulah ke kanan ke kiri. Jadi 1/4 si suami tadi kan, 1/4 si suami hanya dapat 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, dia dapat separuh. Ustaz, saya takut suami saya kahwin baru Ustaz. Boleh tak saya hibahkan harta saya? Silakan. Ni soalan kan. Harta saya banyak sangat ni, berjuta-juta. Saya takut nak bagi suami saya kan. Dia kahwin lain dengan harta saya pula tu. Kalau
Kalau harta orang lain tak apalah, harta dia sendiri ni harta saya. Harta saya penat-penat lelah, saya bagi kat dia, dia kahwin baru. Marah saya Ustaz. Kan gitu sebagai contoh kan. Jadi saya tak nak bagi suami saya separuh. Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Hibah. Hibah awal-awal pada anak sebagai contoh. Saya tak ada anak Ustaz. Hibah awal-awal pada ibu. Gitulah tuan-tuan yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada halangan pun dalam bab emosi dalam Islam. Bab emosi dalam Islam, silakan. Tak ada masalah sebab perempuanlah yang paling utama dalam Islam. Dalam emosi Islam ni, perempuan yang paling utama, jadi tak ada masalah. Tuan-tuan yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami pula yang meninggal, dia meninggalkan isteri. Jadi isteri ni cuma boleh dapat 1/4 paling tinggi. Itu pun kalau tak ada anak. Kalau ada anak, isteri boleh dapat 1/8 sahaja. Banyaklah kalau saya cerita ni banyak. Si anak perempuan dapat boleh dapat separuh juga. Kalau tak ada si anak perempuan boleh dapat separuh harta kalau tak ada suami, kalau tak ada orang lain lah. Kalau tak ada suami, tak ada adik-beradik lelaki dan sebagainya. Tapi kalau ada adik-beradik perempuan yang ramai ataupun ada adik-beradik lelaki yang ramai macam tadilah, dia akan dapat 2/3. Yang penting 2 lelaki, 1 perempuan. Begitu. Kalau banyaklah perempuan kan, lepas tu ada cucu, ada ukhtun syakikah, ada ibu boleh dapat 1/3. Ni kalau orang tanyalah, ibu dan suami macam mana Ustaz? Kan baru tanya tu kan. Ibu ni tuan-tuan pemerhati rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau contoh isteri meninggal. Kalau contoh isteri meninggal dan beliau ada ibu dan juga suami. Isteri meninggal ada ibu dan suami. Kalau ada suami, maka suami ni yang saya sebut tadi, dalam faraid ini dia ada penghalang. Satunya kaedah yang disebut penghalang itu adalah yang tadi tu, perbuatan dia bunuh orang. Apa lagi, ada 2 tadi tu kan, ada 3. Dan satu lagi yang menyebabkan terhalangnya seseorang itu mendapat harta pusaka adalah kerana ada kerabat lelaki yang dekat. Sebagai contoh, bila isteri meninggal, dia ada suami dan anak pula. Jadi suami dan anak sahaja yang dapat. Yang si ibu dan ayahnya yang ke atas takkan dapat apa-apa dah kalau ada suami dan anak tu. Suami itu sebagai penghalang yang atas dapat. Macam tu. Suami menghalang dulu. Si atas maksudnya ibu dan ayah dapat. Dengan syarat dia ada anak. Kalau ada anak, maka ibu ayah tak dapat. Tapi kalau si isteri meninggal tanpa anak, jadi suami pun dapat harta lah. Suami dapat harta separuh dan baki separuh lagi nak bagi kat siapa tuan-tuan? Dia akan bagi kat ibu ataupun ayahnya lah di atas. Ibu dan ayah di atas boleh dapat begitu. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan begitu, ibu hanya akan dapat 1/3 sahaja. Sebab dia ada tadi kan, ada apa tu? Ada suami tapi tak ada anak, suami dapat 1/2, jadi tak tahu nak bagi siapa separuh lagi tu, naik kepada ibunya cuma dapat 1/3. Bila si ibu dapat 1/3, dia akan ada baki lagi tuan-tuan sebenarnya, dia akan ada baki lagi. Jadi kalau ada baki lagi, dia akan naik atas lagi, naik ke atuk. Bila naik ke atuk, dia akan ada baki lagi sekali, dia akan pergi ke adik-beradik. Tu je lah problem-problem dia. Dia masalah yang jadi banyak bila tak ada anak. Bila tak ada anak je, dia punya pecahan dia tu akan jadi panjang. Tinggi jauh. Dia akan pergi ke adik-beradik, dia pergi adik atas tu bawah. Tapi kalau ada anak sahaja, kalau dia ada anak dan ada suami, sebagai contoh, abaikanlah. Si saudara mara, atuk nenek ke atas, tak payahlah masuk campur sebab memang mereka semua takkan dapat. Kalau masuk pun dalam jadual yang saya tunjuk tadi, biasanya masuk dalam jadual tersebut, tetap juga asobah, dia panggil baki kan. Baki yang tinggal tu takkan ada, kosong. Jadi mereka memang takkan dapat apa-apa. Yang dapat cuma nak beranak tu saja. Tengok betapa Islam itu menjaga daripada ataupun mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan. Banyaklah. Jadi Islam ni cukup hebat. Melainkan pasangan tersebut tak ada anak, bila tak ada anak dia jadi jauh sikit lah. Yang itu yang biasanya jadi pertelingkahan sikit lah. Tiba-tiba sepupu pula masuk campur, padahal sepupu ni jauh sangat tuan-tuan kan. Patutnya adik-beradik si mati dulu dapat. Tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat mula patutnya atas, atuk nenek ke atas.
Lepas tu pergi ke adik-beradik. Tiba-tiba sepupu masuk campur ambil duit. Macam kisah Aus tadi. Aus bin Sabit tadi tuan-tuan. Jadi sebenarnya tak patut dan berdosa jika beliau mengambil dan menggunakan harta tersebut. Itu banyaklah. Jadi saya harap benda tu boleh faham sikit-sikit lah. Jadi untuk perkiraan harta ni tuan-tuan, saya cadang. Dia banyak kalkulator. Kalkulator ni banyak sangat dalam internet. Kita ada kalkulator faraid. Tapi dia mesti faham dulu jadual yang tadi. Jadi untuk pengiraan secara mudah dengan keadaan kita tak pakar ni tuan-tuan, boleh menggunakan kaedah kalkulator tersebut dan kalkulator itu lebih tepat dan mudahlah. Dia akan tanya ada tinggal siapa ni, ada tinggal suami, ada tinggal siapa, sekian. Kita letak, kita akan dapat sekali berapa siham dan berapa siham yang tadi itulah, 24 apa semua tu dan berapa jumlah yang sepatutnya kita bahagi-bahagikan. Itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalkulator yang perlu kita faham. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, walaupun Allahumma salli ala Muhammad, walaupun kita dah buat jadual dan dah buat kira-kira, tapi ada beberapa masalah yang lain lah. Sebagai contoh peninggalan emas yang saya sebut sebelum ni, peninggalan pakaian saya sebut sebelum ni, beberapa masalah yang lain, peninggalan yang Allahumma salli ala Muhammad yang kita tak yang luar daripada harta si suami ataupun si isteri, sebagai contoh pencen. Harta, kita panggil harta apa namanya? Harta Allahumma salli ala Muhammad, harta yang harta pusaka yang tak termasuk dalam pembahagian lah. Sebagai contoh yang jadi perbincangan lagi adalah pakaian. Dia banyak harta-harta ni tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pencen ni kita panggil harta terbitan kan, pencen terbitan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah-masalah itu pun perlu kita faham dulu. Kita kena pastikan dulu pembahagian itu layak atau tidak masuk dalam penjadualan tadi tu. Barulah kita panggil apa, letakkan jumlah sebenar. Dia nak mudah harta ni tuan-tuan, macam ni. Cairkan semua, itu lebih mudah. Cairkan semua. Contoh. Ada keluarga kita yang nak menyimpan harta. Boleh tak kita simpan harta pusaka tuan-tuan? Harta pusaka boleh simpan tak? Harta pusaka boleh disimpan. Dengan syarat, sebagai contohlah, ada emas banyak sangat. Kan? Pak mertua saya, isterinya meninggal, dia meninggalkan emas yang banyak sangatlah. Jumlahnya itu tinggi. Dekat ratus ribu gitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan begitu, suami, anak-anak ni setuju nak bagi semuanya pada suami, pada abahnya semulalah. Jadi harta tu dah jadi milik abah. Sekarang ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada bahagian untuk abahnya juga, untuk suami kan. Suami ni bila dah dapat bahagian begitu, boleh tak dia simpan harta tersebut? Bolehlah, sebab semua dah setuju bagi. Tapi sebagai contoh, dalam pembahagian itu, tiba-tiba ada seorang yang cadangkan, jomlah kita simpan emas ni. Emas ni kita jangan guna, jangan buat apa-apa, kita simpan sebagai kenang-kenangan sahaja. Tak naklah itu ada bekas peluh kan, contoh kan. Ini ada bekas minyak wangi umi sebagai contoh. Tak boleh nak datang nanti nak contoh sejadah. Tak boleh ada ni, ada apa, bau wangian. Quran kan ada wangian umi. Jadi bila datang tu saya nak baca sebagai contoh. Saya nak baca Quran itu, saya nak cium bau wangian itu. Jadi itu adalah satu harta pusaka lah. Sebagai contoh kan, harta-harta yang memang milik dia betul. Apa lagi, ridak sebagai contoh, telekung, jangan basuh, nak simpan, boleh tak kita simpan selama-lamanya? Jawapannya boleh tuan-tuan. Boleh dengan syarat semua orang yang berhak mendapat harta itu mestilah bersetuju untuk menyimpan dan menjadikannya suatu kenang-kenangan. Wajib mendapat persetujuan semua. Habis Ustaz, kalau seorang tak setuju, maka orang yang tak setuju tersebut boleh mendapatkan hak dia. Habis Ustaz, kalau hak yang kita rebut ni, yang kita bincang ni adalah telekung. Telekung banyak sangat. Ataupun telekung ada 3. 3 tak ada masalah tuan-tuan, boleh bagi-bagi lagi. Kan, telekung ada 1 sebagai contoh.
Telekung ada satu je tapi kita nak simpan kenang-kenangan, seorang tak setuju. Macam mana kita nak bagi dekat dia Ustaz? Nak koyak ke separuh? Koyak separuh bagi kat dia. Kalau berlaku begitu, tuan-tuan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam harta ni dia kena ada lapang dada sikit. Jadi nak lapang dada macam mana? Cairkan je lah harga telekung tersebut, kemudian bahagi kepada orang yang tak setuju tadi. Jadi baki duit yang ada tu, beli telekung yang baru, sembur minyak wangi yang sama seperti mak kita tu lah. Pun boleh. Jadi dia tak rigid sangat. Pusaka ni dia tak adalah sampai Ustaz, rigid. Tak ada, bukan rigid sangat. Tak. Ikut kreativiti sebenarnya masing-masing. Cuma yang perlu kita pastikan adalah pembahagian itu mestilah dilakukan secara tepat. Pembahagian tu berapa persen. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak sebut beberapa harta yang sebenarnya tak termasuk dalam senarai pusaka. Sebelum kita buat pusaka tu lah. Kan kita dah keluarkan nilai kan berapa ribu. Soalan-soalan nanti saya jawab ya. Jadi ada harta yang tak termasuk dalam penilaian ataupun pusaka tersebut. Salah satunya adalah pencen. Pencen ni tuan-tuan, dia bukan harta pusaka si mati. Pencen ini Allahumma salli ala Muhammad. Pencen ini kalau dalam syarat tu kan, pencen ini perlu diberikan kepada penama yang telah ditetapkan. Biasa pencen ni dapat pada isteri kan. Jadi isteri lah dapat keseluruhannya. Dan ini adalah fatwa daripada Jawatan Kuasa Kebangsaan tahun 1980 lebih, saya tak ingat begitulah. Jadi keputusan itu adalah keputusan muktamad sebab pencen ni bukan, pencen tu bukan duit suami selepas daripada meninggal tu, dia bukan duit suami dah. Itu duit pencen, duit kerajaan untuk mengenang jasa. Jadi pencen itu tidak boleh difaraidkan sebab dia bukan harta suami secara mutlak. Cuma harta pencen yang dah dia dapat, harta pencen yang dah dia dapat dulu, dia simpan dalam almari banyak-banyak sebagai contoh, itu tidak termasuk dalam harta terbitan lah. Terbitan ni harta yang mendatang. Itu termasuk harta pusaka sebab dia dah simpan, dah menjadi milik dia. Sama jugalah so KWSP. KWSP kalau dah dicairkan, maka dia akan jadi pusaka. Selagi belum dicairkan, dia tak jadi harta pusaka. Tak boleh. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. So pun sama. Duit one off, apa jenis duit one off? Contoh kerajaan macam sebelum ni dia bagi 100 tu kan, RM100 touch and go. Anak nak buatkan, tiba-tiba meninggal. Jadi meninggal je anak buatkan pula touch and go tersebut, dapat RM100. RM100 yang baru dapat tersebut selepas daripada kematian itu tidak termasuk dalam senarai pusaka, dan yang berhak dapat biasanya yang terdekatlah isteri dan sebagainya. Ataupun bahagi sama rata lah. Itu tak termasuk. Tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan boleh tulis dulu. Dan seterusnya tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang tak termasuk dalam pusaka sebagai contoh harta yang dipegang secara amanah lah. Sebagai contoh saya di surau Al-Mizan ini sebagai contoh, saya banyaklah pegang harta-harta amanah, banyak. Harta milik surau lah. Dengan harta milik telkonya. Jadi semuanya atas nama saya. Nama saya tu pemegang amanah. Dengan sewa-sewa quarters yang disediakan pihak surau. Semuanya atas nama saya. Macam kaya saya tuan-tuan. Saya sewa atas nama saya. Sebab tak boleh letak nama surau tu. Tapi dalam kurungan surau lah kan. Jadi harta tersebut adalah harta amanah walaupun dia atas nama saya. Kadang-kadang ada pembelian yang diletakkan atas nama saya kerana kepercayaan mereka, tapi dengan beberapa syarat dan hitam putih lah. Jadi harta-harta tersebut saya sekadar pemegang amanah, bukan pemilik harta walaupun harta tersebut atas nama saya. Jadi tak boleh dipusakakan harta tersebut. Tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun antara pemegang amanah ni yang lain, kalau situasi yang berbeza adalah Allahumma salli ala Muhammad, abang pak saudara sebagai contoh. Pak saudara memegang duit anak yatim yang ditinggalkan suami dan isteri, meninggal sekali jalan kan, sebagai contoh. So anak dia jadi anak yatim, bapa saudara pegang harta pusaka tersebut sebagai pemegang amanah. Sebab si anak-anak ni tak pandai lagi urus harta. Tak pandai, kecil-kecil lagi, OKU kan, bawah umur dan sebagainya. Maka dia adalah pemegang amanah. Kalau si pakcik yang pegang duit ni tadi tiba-tiba meninggal,
dia tak boleh faraidkan harta yang dia pegang juga, tak boleh. Dia kisah-kisah ni kita tak nampak sangat sebab tak berlaku depan mata. Kalau berlaku depan mata dia susah tuan-tuan. Sebab duit pusaka tu masuk dalam bank terus. Masuk dalam bank pemegang amanah, diasingkan bank sebagai contoh. Bila meninggal tuan-tuan nampak dalam bank tu ada 1 juta. Oi, dia masalah. Masalah walaupun sebenarnya kita tahu tu duit pusaka si apa? Si anak-anak yatim tu. Dia akan anggap macam tak, bapa saya memang dia amanahkan untuk jaga si anak-anak tu. Jadi ni sebagai upah, macam-macam alasan yang akan keluar. Jadi sebagai tanda arasnya adalah harta yang tidak boleh dipusakai itu adalah sebagai pemegang amanah itu tadi. Dan harta yang tak boleh dipusaka juga adalah harta hibah yang kita dah bincang sebelum ni tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga harta wakaf lah, sama lebih kurang harta wakaf, harta hibah ni. Kalau sedekah lagi lah tak boleh kan, sedekah ni jauh bezalah dengan dua ni. Ataupun yang menjadi perbincangan lagi, harta yang tak boleh dipusakakan adalah pemberian orang ketika mana ziarah arwah tu. Datang, meninggal, orang masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung duit banyak tu kan, tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta yang ada dalam tabung itu, saya sakit kepala. Okay. Harta yang Allahumma salli Muhammad. Jadi pening kepala sekejap. Okey. Harta Drink yang dulu Ustaz, kalau Ustaz nak minum air ke itulah. silakan. Saya tak pasti dia Silakan datang Ustaz. tiba-tiba. Nak kena. tak apa dah okey dah. Alhamdulillah. Jadi pemberian orang yang ziarah arwah tadi tu masuk tabung tu tidak boleh dituntut hak untuk dibahagikan sebagai faraid. Jadi tabung-tabung tu ikutlah kebijaksanaan waris untuk apa digunakan, nak digunakan sebagai apa duit-duit tersebut, sama ada nak buat kenduri, nak bayar imam yang hadir sebagai orang yang solatkan jenazah sebagai contoh, nak bagi abang ataupun adik yang menjadikan imam, jadi imam untuk solat jenazah si ayah, terpulang, itu terpulang. Yang penting ia tidak boleh termasuk dalam jadual faraid tadilah. Dan yang tak boleh jadi faraid satu lagi, yang last tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah wang pampasan ataupun takaful pekerja lah. Bila meninggal saja tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah takaful kan. Ambil pula Allahumma salli Muhammad, takaful lah, kita panggil takaful. Ambil pula takaful yang besar. Tiba-tiba meninggal, dapat pula tuntutan tersebut, maka duit tersebut perlulah diberikan, wang pampasan tersebut perlulah dibahagikan ikut kebijaksanaan masing-masing. Masing-masing lah, tapi biasanya dia akan bagi pasangan ataupun adik-beradik je dapat. Tapi yang ni kena terangkan baik-baik lah. Bila dah faham perkara ni, maka boleh diterangkan kepada ahli keluarga lain yang kadang-kadang dia kurang faham, jadi dia tuntut juga hak dia untuk mendapatkan harta. Tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pembagian harta saya suka sebut macam tadi itulah. Ingatkan dulu awal. Harta ni sebenarnya bukan harta kita. Harta ni harta Allah. Allah tarik nyawa seorang tu dan Allah ambil harta dia, pegang sekejap supaya apa? Supaya tidak berlaku pertelingkahan dan Allah pecahkan, faraidkan pusaka tersebut dengan kaedah Allah sendiri, dan kita kena ikut gitu sahaja. Kena faham yang itulah tentang faraid ini tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab ni banyaklah lagi kisah-kisah perbincangan yang lain, sebagai contoh munasakhat. Munasakhat ni Allahumma salli ala Muhammad, perpindahan lah. Bila macam mana bila dah meninggal seorang, tiba-tiba seorang tu layak dapat harta pusaka, dia pula meninggal lagi satu. Ini pun kaedah-kaedah nasakh lah, kita panggil munasakhat. Dia akan terhenti pembahagian pusaka tersebut. Sebab dia timbul masalah pusaka kedua. Sebab tu harta pusaka ni kalau boleh jangan simpan, kecuali dengan persetujuan. Bila dah ada persetujuan tu macam mana tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala, persetujuan mesti dibuat dengan secara tepat lah. Kita setuju simpan emas sebagai contoh untuk kenang-kenangan. Tapi kalau berlaku apa-apa, setiap seorang akan dapat berapa bahagian? 6. Setiap orang akan dapat bahagi 6. Sebagai contoh begitulah. Nak bagi adil katanya kan, silakan. Yang penting semua bersetuju. Dan kena pastikan zakat tersebut dibayarlah. Kalau emas tu kena bayar zakatnya. Walaupun zakat pun kena bayar bahagi 6 lah maknanya kan. Tak bolehlah seorang je yang bayar, nanti kan jadi gaduh juga. Sebab tu paling baik adalah habiskan terus.
Usahakan habis, jangan simpan. Itu paling baik. Tapi nak simpan dia akan jadi masalah-masalah yang berbeza lah. Sebagai contoh, kalau zakat semua nak bayar. Kan? Kalau kena cukai, sama nak bayar cukai dan sebagainya, maka lebih baik kita tinggalkan simpanan-simpanan kenangan itu, dan kenangan-kenangan itu boleh disimpan di dalam doa dan di dalam hati kita. Seperti mana saya dah sebut dalam kuliah-kuliah saya dulu, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita merindui ibu kita, merindui siapa yang meninggal yang terdekat itu, tuan-tuan, kita boleh duduk, tuan-tuan, sejadah, bangun malam pukul 4 pagi begitu, duduk atas sejadah ibu kita, duduk atas sejadah ayah kita sebagai contoh, duduk dekat rehal dan Quran mak ayah kita, ketahuilah ketika itu rindu kita akan dihabiskan ataupun di Allahumma salli ala Muhammad, rindu kita itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kaedah-kaedah melepaskan rindu kepada seseorang yang telah tiada sekejap di dunia dan dia telah masuk ke dunia lain, hidup di dunia lain lah, cuma kita tak dapat bercakap. Dan beliau ataupun orang yang mati meninggal itu boleh dengar apa yang kita ucapkan. Ini dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah lagi masalah-masalah yang berbangkit sebenarnya selepas zaman Sayyidina Umar tu. Cuma saya nak sentuh, ada masa kan sikit lagi ni, saya nak sentuh satu lagi. Yang ni kita jarang bincangkan, iaitulah berkaitan dengan bab khunsa. Yang ni banyak, tuan-tuan, saya sebut hari tu perbincangan pembahagian tentang khunsa. Khunsa ni apa, tuan-tuan? Waalaikumsalam. Banyak soalan, tak bersoalan nanti saya jawab lagi ni. Khunsa ni apa, tuan-tuan? Saya masuk bab khunsa dulu. Sebab ia jarang berlaku dalam dunia kita. Termasuklah kita sendiri pun mungkin tak ada lah, ataupun kalau ada, maka ia perlu kita perlu memastikan bahawa perkara tersebut mesti diselesaikan dengan segera, sebab faraid ini kalau kita tangguh dia makin susah. Macam kes tadi, dia akan berlaku munasakhah. Munasakhah ni susah, tuan-tuan. Seorang meninggal, bila seorang tu dah meninggal, ada pusaka yang ditinggalkan. Kita tak bahagikan, tuan-tuan. Tiba-tiba meninggal lagi seorang. Yang meninggal tu pula berhak mendapat pusaka tadi. Dia leceh, tuan-tuan. Dia akan jadi tanasuh lah, macam-macam kiraan sekian. Dan akhirnya nanti jadilah harta yang kita bahagikan tu jadi harta yang tak boleh apa, yang batil lah. Sebab ada keadaan harta yang kadang-kadang kita nak bagi sama rata, persetujuan dan sebagainya, dan benda tu salah. Ada perbincangan. Ada banyak perbincangan lah. Jadi sebab tu harta pusaka ini perlu diselesaikan dengan segera, seperti mana Nabi SAW kan, pusaka itu dibincangkan satu hari lepas daripada itu, ataupun tak sampai satu hari dah dibincangkan dah harta pusaka, untuk segera selesaikan supaya tak berlaku kesusahan selepas tu. Dan tuan-tuan memberikan Allah Subhanahu Wa Taala supaya hak-hak si mati itu dapat diselesaikan dengan segera. Jadi khunsa ni, tuan-tuan, khunsa ni orang yang ada dua alat kelamin. Sama ada alat itu lelaki ataupun perempuan. Sama ada, ialah lelaki dengan perempuan lah. Sama ada dua alat kelamin. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mazhab Syafi'i ni, kalau tumbuh janggut dengan tumbuh buah dada itu, ia tidak termasuk dalam tanda untuk membezakan seseorang itu lelaki ataupun perempuan. Itu dalam mazhab Syafi'i untuk masalah khunsa. Sebab itu sajat dulu kan, Jabatan Agama dia tak kisah sangat bab jantina tu, tak. Dia akan tengok yang awal, yang tanda-tanda yang paling jelas. Yang paling jelas seperti dia buang air kecil menggunakan bahagian yang mana. Sebagai contoh begitulah. Dan keluar air maninya daripada mana. Keluar haidnya, ada keluar haid ataupun tidak. Itu lebih utama dilihat berbanding dengan bentuk tubuh badan lah. Sebab ada wanita-wanita yang memang tumbuh misai. Ada wanita yang memang tumbuh janggut. Jadi bukan bermaksud janggut dan misai itu mestilah dia seorang lelaki ataupun khunsa. Tak. Nak tentukan khunsa ataupun tidak, kena tengok bahagian fungsi kelamin yang berlaku. Gitulah, tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khunsa ni, tuan-tuan, dia ada dua keadaan. Satu namanya khunsa wadih. Khunsa yang nyata betul. Satu lagi namanya khunsa muskil. Khunsa muskil ni dia susah nak tentukan. Dia lelaki ke perempuan. Khunsa wadih yang nyata ni selesai lah. Kalau dia lelaki, maka pembahagian ikut lelaki lah.
Kalau dia perempuan, ikut pembahagian perempuan. Selesai dah. Dia boleh buat pembedahan, buang alat kelamin kalau ada 2 dan sebagainya. Selesai. Yang masalahnya adalah muskil. Muskil ini sangat kesian, tuan-tuan. Perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Unsa muskil ini sampai satu tahap dalam fiqh mazhab. Mereka ni tak boleh jadi ibu, tak boleh jadi bapa, tak boleh jadi atuk, tak boleh jadi suami ataupun isteri. Tak boleh. Maknanya apa? Tak boleh kahwin. Sampai tahap begitu. Dahsyatlah sikit muskil ni. Selagi mana tidak ditentukan yang mana satu tidak ditentukan yang mana satu yang lebih dia dominan. Macam tu kan. Dia lelaki atau perempuan, wajib tentukan dulu, barulah boleh dia jadi bapa, ibu, suami, isteri dan sebagainya. Jadi selagi mana dia itu khunsa muskil, selagi mana dia itu muskil lah, kita tak dapat nak tentukan jantina dia, maka pembahagian pusaka pun akan ada masalah sikit. Sama ada pembahagian tu tidak berubah atau pembahagian itu berubah. Tak berubah ni maksudnya unsa wadih tadi nyata. Kalau nyata, kalau dia jelas dia tu lelaki atau perempuan, selesailah, pembahagian takkan berubah. Tapi masalahnya, kalau kita tak tahu muskil. Jadi muskil ni tuan-tuan, dia senang macam ni. Kalau buat pusaka, meninggal si ayahnya, kan, ayahnya, si anaknya muskil, unsa muskil. Jadi untuk pembahagian pusaka, dia mesti buat 2 jalan. Satu jalan adalah andaikan kalau dia lelaki, satu jalan adalah andaikan kalau dia perempuan. Dia akan jadi macam tu. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, kena buat 2 andaian. Jadual tadi itulah, jadual tadi yang sama, tapi kena buat jadual andaian. Kenapa kena buat andaian? Sebab anak lelaki dengan anak perempuan ni, pembahagian dia kan lain kan, 2-1. Ada keadaan kalau dia perempuan, kalau dia perempuan, dia anak perempuan seorang, kan, dia khunsa dan kita nyatakan dia perempuan. Sebagai contoh dia perempuan, bila dia perempuan seorang-seorang, dia tak ada adik-beradik lelaki yang lain, hak pusaka ni dia akan dapat sekali untuk pakcik dia. Pakcik si mati itulah. Pakcik si mati boleh berhak dapat harta pusaka juga. Kalau lelaki, anak lelaki, contoh jantina dia lelaki, maka kalau dia lelaki, pakcik tadi tu yang atas tu dia akan terhalang untuk dapat harta pusaka. Sebab tu dia kena buat 2-2 lah, dia leceh sikit, kena buat 2-2. Pakcik dapat ke pakcik tak dapat? Sebagai contoh gitu kan. Jadi kena buat 2-2. Jadi bila dah dibuatkan 2-2, ditakdirkan anak tersebut lelaki ataupun anak tersebut perempuan, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian dia akan jamik, dia panggil jamik lah. Lepas dah buat 2 andaian tersebut, 2 andaian tu, maka selepas daripada tu kita akan panggil satu lagi kolom jamik. Tadi jadual tu kan, jadual yang kita dah buat tadi. Kita buat 2 andaian. Kita buat 2 andaian untuk khunsa. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Bila dah jamik kan, bila dah buat 2-2, sebelah dan sebelah, maka nanti pembahagian pusaka yang dia belum boleh bahagikan tuan-tuan sebab dia ada 2. Macam mana nak bahagi kalau dah ada 2 kan? Tak boleh. Jadi nak jalankan juga pembahagian macam mana? Daripada andaian yang 2 ini tadi, maka kita buat satu yang namanya jamik. Jamik ni tuan-tuan, kita ambil yang paling sikit. Contoh kalaulah suami bila ada anak lelaki, dia cuma dapat 1, contoh kan. 1 siham sahaja. Kemudian kalau ada anak perempuan pun dia dapat 1 siham lah. Kalau pakcik lah, kalau anak tu sendirilah saya cerita. Anak tadi khunsa tadi, kalau dia lelaki dia dapat 7 bahagian sebagai contoh. Tapi kalau dia perempuan, dia cuma dapat 4 bahagian. Kan? Kemudian pakcik pula. Pakcik kalau si khunsa tadi lelaki, dia tak dapat apa-apa. Kalau khunsa perempuan tadi, dia akan dapat bahagian dia lah. 3 lebih kurang begitu. Jadi pembahagian-pembahagian tu, andaian-andaian tu, tak kira lah andaian dia lelaki ataupun dia perempuan, nanti kita akan keluarkan satu namanya jamik. Jamik tu tuan-tuan, kita pilih yang mana paling sikit. Yang kanan kiri, andaian lelaki dan andaian perempuan tu, setiap individu tu kita pilih yang paling sikit. Yang paling sikit tu dia akan ambil. Dia akan ambil dulu. Sebab yang paling sikit tu memang jadi hak dia. Habis yang lebih tu Ustaz, sebab selagi belum dapat jantina, dia akan kena usaha dapatkan jantina lah. Jadi dia kena ambil yang sikit dulu. Yang paling sikit. Bila dah dapat yang paling sikit, yang lebih itu kita panggil siham yang disimpan lah.
Dia akan disimpan sampailah jelas jantina khunsa tersebut. Sebab khunsa ni kadang-kadang umur 17 baru boleh dapat dia punya jantina sebenar lah. Kan? Jadi bila dah tahu jantina sebenar dia, jadi baki siham tu perlu diserahkan kepada empunya hak lah. Kalau berlaku kematian selepas daripada itu, kena berlaku pusaka yang lain dan lainnya. Begitulah, dia akan tambah-tambah jadi panjang-panjang-panjang. Jadi kenapa ambil yang sikit? Sebab bila andaiannya, contoh kan, bila andaiannya si khunsa tadi perempuan, dia dapat 4 sebagai contoh, jadi dia ambil 4 dulu. Kalau dia lelaki sepatutnya dia dapat 7 tuan-tuan, 7. Jadi dia ambil 4 dulu. Jadi contohlah, kalau tiba-tiba jelas memang dia perempuan, jadi dia dah ambil 4 ni tak ada masalah. Tapi kalau dia dah ambil 7 awal-awal, susahlah, dia kena pulangkan lagi 3 bahagian tu kepada yang berhak pula. Jadi leceh peninggalan begitu, jadi baik dia ambil sikit awal-awal lah. Setiap individu tuan-tuan kalau ayah tu kalau si anak khunsa ni perempuan satu khunsa contoh kan. Kalau anak khunsa ni lelaki, si ayah dapat 2 sebagai contoh kan. Jadi dia kena ambil satu lah. Dia ikut individu yang berada dalam jadual, itulah senang cerita. Jadi setiap seorang tu mesti dapat sikit sampailah dia dapat menentukan siapakah apakah jantina sebenar khunsa tersebut, barulah boleh dibahagikan secara penuh. Jadi tugas untuk khunsa ni penuh, susah sikit. Satu, dia kena faraid harta. Satu lagi, dia kena pastikan jantinanya itu jelas selepas daripada itu. Mesti cari. Walaupun berlaku 17 tahun dan harta tersebut mesti, Allahumma salli Muhammad, mesti disimpan dengan orang yang diamanahkan. Mesti disimpan pada orang yang amanah lah. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pilih lelaki, jadi lelaki dapat lebih. Tak. Dalam khunsa dia tak boleh pilih. Dia kena makmal lah, makmal. Dia kena makmal apakah jantina yang paling dia dominan. Dia mesti ada lebih sikit, kurang sikit. Dia mesti ada kaedah pengiraan. Sebab tu saya sebut, ada keadaan kadang-kadang umur 17 baru boleh. Baru boleh cari jantina sebenar dia. Kecil-kecil tak dapat. Kadang-kadang begitu. Sama lah kan dalam perut kan. Dalam perut tu kadang-kadang doktor kata perempuan. Bukan, keluar lelaki juga. Kan? Dah beli baju perempuan, keluarnya lelaki. Itu dalam perut tuan-tuan. Dalam kat luar, perlu masuk makmal untuk menentukan manakah yang paling baiklah. Nanti doktor akan cek saluran-saluran yang berkaitan alat kelamin itu, apakah yang paling dominan digunakan. Dan dalam teknologi moden sekarang, kita boleh tentukan jantina dan boleh buang alat kelamin yang lagi satu. Itulah keadaan zaman moden kita ni lah. Jadi tuan-tuan berkat Allah SWT, itu khunsa. Saya rasa saya boleh fahamlah khunsa tersebut. Dan banyak lagi perbincangan kita tentang orang-orang luar ni lah. Yang bermasalah, contoh orang yang hilang kan, orang yang hilang, isteri hilang sebagai contoh. Kalau isteri hilang ataupun suami hilang, kalau suami hilang, isteri tak boleh kahwin lain tuan-tuan, selagi mana hakim tak jatuhkan hukum yang orang hilang tu dah mati. Tak boleh kahwin lain. Syarat dia mesti dah cakap mati baru boleh. Kalau hilang, tak jumpa-jumpa entah mana kan, dia tak boleh kahwin lain kecuali dengan menggunakan kaedah ta'liq itulah dalam lafaz nikah tu. Tak lama sangat, tak balik 6 bulan, suka hati kau lah mati ke hidup gitu kan. Dah benci sangat dah kan. Jadi boleh sahaja kita gunakan lafaz ta'liq, kita bayar pada hakim untuk kita bercerai ataupun memutuskan hubungan suami dan isteri tersebut dan kahwin yang lain lah. Jadi tuan-tuan dan berkan Allah SWT, sampai Imam Syafi'i sebut bab pusaka ni tentang apa perempuan ni tuan-tuan, imra'atul mafqud ini, perempuan yang hilang itu, perempuan yang hilang suaminya itu adalah orang yang paling diuji. Abtuliyat kata Imam Syafi'i. Orang yang paling diuji. Kata Imam Syafi'i, fantasbir, fantasbir, maka bersabarlah perempuan-perempuan yang begitu, ketahuilah itu ujian yang paling layak untuk dia. Wala tankihu hatta ya'tiha, janganlah kamu kahwin yang lain sehinggalah dia pulang. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, silakan. Baik. Baik, kemudian mafqud ni tuan-tuan, orang yang mewarisi orang yang hilang ni tuan-tuan, dia sama macam khunsa tadi. Dia kena buat andaian. Dia hidup, kalau dia hidup macam mana pembahagiannya, kalau mati macam mana pembahagiannya. Mafqud ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada 2 keadaan.
satu keadaan tadi tuan-tuan, mafqud tu orang yang kita nak anggap dia mati tu hilang. Kan? Yang tu tak ada masalah. Kalau kata mati, hakim kata mati, dah faraid je lah. Selagi dia kata tak mati, jangan faraid harta dia, selesai. Tapi yang masalahnya adalah orang yang menerima pusaka ni. Meninggal seorang, kan seorang ayah meninggal sebagai contoh, anak ni ada seorang yang hilang. Jadi anak ni macam mana nak jadi nak menentukan dia punya pusaka, dia dapat ke tidak, dia mati ke tidak sebenarnya, meninggal sekali ke tidak. Jadi dalam kes ni ada yang namanya tabayyun dalam hukum apa faraid ni lah. Dia kena buat macam khunsa tadi. Kena buat andaian dia hidup ataupun mati, buat dua-dua jadual, kemudian buat satu yang namanya jamik tadi. Jamik ni ambil yang mana paling sikit yang hak untuk dia lah. Hak dia dapat paling sikit, maka bahagilah hak tersebut kepada yang masing-masing sehinggalah mafqud tadi. Ada penentuan hakim tentang berita tentang orang yang hilang tadi. Sama ada dia mati ataupun dia akan pulang semula. Itu kaedah mafqud ni lah. Mafqud ni banyak tuan-tuan. Mafqud ni sama ada dia hilang ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mafqud ni boleh jadi juga orang yang kena tawan seperti mana Palestin sekarang. Orang Palestin ni yang kena tawan, kalau tahu dia hidup, selesai dah. Selesai dah, dia ada hak untuk dia lah kan. Kita terus bagi-bagi senang-senang kan gitu kan. Tapi kalau tak yakin dia hidup ataupun tidak, dia kena buat dua jadual macam kita sebut tadi itulah. Andaian mati ke hidup, maka yang mati sekian, yang hidup sekian, kita ambil yang paling sikit. Yang sikit tu jadi hak kita. Kalau betul dia mati sebagai contoh, selepas tu kita tahu dia dah memang meninggal semasa pembahagian tu dah dibuat, maka harta-harta tersebut perlu dibahagi semulalah mengikut apa yang berbaki itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya stop dulu sampai situ. Kejap lagi saya sambung lagi kalau ni lah, saya pergi ke soalan dulu. Kita akan bincang lepas ni daripada tentang orang hamil pula, kan ada kandungan yang dihalang untuk mendapat harta pusaka, ada kandungan yang boleh dapat pusaka. Banyaklah kandungan. Banyak ni tuan-tuan cerita pasal kandungan yang telah yang dilahirkan lepas 6 bulan kan, sebelum 4 tahun daripada tarikh wafat pewaris mati. Banyak kisah-kisah untuk yang hamil ni, dia banyak sikit. Nanti kita bincang lain lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kita pergi pada soalan ni Ustaz ya. Okey, saya bacakan soalan yang pertama dulu. Dah lama dah dihantar soalan ni. Nak tanya Ustaz, kalau suami dia membeli harta, membeli rumah dengan nama bersama. Jadi 50-50 lah. Dia dan suaminya dua bahagian, dia satu bahagian, suami dia satu bahagian pada sebuah rumah. Kemudian suaminya meninggal dengan 2 orang anak perempuan. Jadi macam mana nak bagi tu Ustaz? Dengan dia ni masih hidup lagi. Betul. Wajar ke dibagi pembagian pusaka tu dibuat ataupun tunggu bila penama kedua ni meninggal baru. Macam mana agaknya Ustaz? Nasihat Ustaz dan pandangan Ustaz lah. Baik, terima kasih. Ini harta sepencarian lah. Kalau dari segi undang-undang tuan-tuan, pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut tadi kan, bila isteri meninggal, Allahumma salli, suami dapat separuh, saya sebut tadi kan. Jadi si isteri ni saya sentuh bab lain dululah. Isteri ni dia biasa dia concern bab tu tuan-tuan. Dia takut macam harta dia ni penat-penat dia kumpul, suami dia dapat, dia kahwin lain. Dia tak boleh fikir dah sebenarnya, tak boleh fikir dah. Sebab walaupun contohlah si isteri ni dihibahkan harta dia. Harta yang separuh tu, harta yang nampak tu kan, duit tu dihibahkan pada anak sebagai contoh. Tetap juga suami ni dia berhak untuk tuntut yang namanya harta sepencarian. Harta sepencarian ni dia lebih tinggi daripada separuh tu tuan-tuan. Saya tak ingat berapa persen, tapi lagi tinggi daripada separuh. Maknanya suami boleh dapat lebih daripada itu sebenarnya. Jadi jangan fikir dah bab harta, fikir bab kematian yang kita akan hadap lepas tu lagi penting sebenarnya. Itu satu. Jadi soalan tadi tu tuan-tuan berhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Harta sepencarian lah. Dia panggil rumah tu harta sepencarian. Nak mudah senang je lah, nak mudah. Dalam pembelian rumah sepencarian ni, kongsi nama ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam pembahagian tersebut,
dia nak senang suami ataupun isteri yang ada dua-dua nama di situ, letak terus hibah kan, hibah. Dia ada hibah kan, program hibah dalam tu. Hibah akan siap-siap kalau meninggal si suami dapat, kalau meninggal si isteri dapat satu bahagian. Itu satu kaedah yang pertama lah. Yang keduanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang yang keduanya, kaedah kedua, kalau tak berlaku hibah, maka rumah tersebut jadi harta penama kedua. Dia tak boleh faraid. Kenapa tak boleh faraid tuan-tuan? Tak boleh faraid tu rumah tu, belum boleh faraid. Sebab yang pertamanya dengan syarat rumah tu belum habis bayar. Belum habis bayar, belum jadi hak lagi tuan-tuan. Bila belum jadi hak lagi, maka isteri lah sambung bayar kan. Bila isteri sambung bayar, kalau isteri tak sambung bayar sebagai contoh, dia dapat pampasan ataupun apa tu, Allahumma salli Muhammad, bank bayarkan sebab kematian suami, tu namanya hibah. Jadi isteri dapat penuh teruslah, pun tak ada pusaka. Tapi kalau berlaku rumah tersebut memang tak ada program hibah dan sebagainya, takaful dan sebagainya begitu, insurans dan sebagainya, maka hak tersebut jatuh pada isteri dulu. Sebab isteri yang bayar dan rumah tersebut belum jadi hak suami pun. Itu. Tuan-tuan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan rumah tu dah habis bayar dah. Rumah dah habis bayar dah Ustaz. Tapi rumah tu ada dua nama ada. Macam mana Ustaz? Separuh lah. Separuh daripada rumah tersebut mesti dah dipusakakan dan dibahagikan sama rata mengikut nilainya. Kalau contoh mak dia, isteri kan. Isterinya itu dia kata tak nak rumah ni, tak nak jual, nak jadi kenang-kenangan. Anak dia berdegil, tak boleh mak, rumah ni harganya 8 juta. 8 juta rumah aja. Tanah 4 juta gitu contoh kan. Ada kat sini seorang begitu tuan-tuan. Tanah 8 juta. Tanah 4 juta, tanah 8 juta, rumah 4 juta sebagai contoh. 12 juta. Kena pusaka juga. Anak tak boleh. Anak susah, dia nak perlukan harta. Jadi kaedahnya macam mana tuan-tuan? Sama ada dinilaikan rumah tersebut. Nilaikan, kemudian ibunya itu, isteri lah tadi kan, isterinya itu membayar nilai tersebut kepada anaknya mengikut pusaka faraid. Itu satu kaedah. Ataupun kalau ibunya pun tak mampu juga, maka jual lah, kena jual, cairkan rumah tersebut dan dibahagikan sama rata dan belilah semula tanah yang lain, dan itu adalah suatu kezaliman daripada anak-anak lah. Itu satu benda yang tidak beradab untuk si anak sebenarnya. Kan anak boleh sahaja berkongsi rasa duka dan suka di dalam rumah ditinggalkan itu. Jadi soalan seterusnya. Ya, soalan seterusnya ya. Ya. Sebentar ya. Puan Zainab Yatin, tolong tutup mikrofon. Puan Zainab, tolong tutup mikrofon. Dan soalan seterusnya ialah, mak saya sakit dan mak mempunyai rumah sewa. Pesanan beliau, bila beliau meninggal, jual rumah sewa tu dan wangnya diberikan kepada masjid, rumah kebajikan, rumah anak yatim dan seumpamanya. Faraid macam mana Ustaz? Bila belum jual rumah. Okey, yang ni mudah sebenarnya. Sebab rumah sewa. Rumah sewa yang pertamanya kena tengok dah habis bayar ke belum. Itulah. Kalau dah habis bayar, rumah tu akan jadi milik dia lah. Kalau belum habis bayar, dia tak akan jadi milik lagi lah. Dia jadi milik bank lagi. Dia jadi hutang. Jadi hutang ni waris yang kena selesaikan. Selesaikan dulu hutang lah dengan duit yang beliau ada. Kalau selesai hutang dengan duit baki yang dia ada tu, maka rumah tu akan jadi milik dia dan dia perlu dipusakakan. Tapi pesanan beliau mudah tu. Jadi pesanan tu jelas dan mudah. Apa dia? Dia kata kalau meninggal, jual rumah. Jual rumah sewa tu. Jadi kaedah ni adalah kaedah dia nak buat wakaf lah. Wakaf. Dia senang bahasanya tu wakaf. Bila meninggal, wakafkan duit rumah sewa ni, beri pada rumah kebajikan, beri masjid dan sebagainya, maka harta tersebut tidak boleh dipusakakan sebab dah namanya wakaf. Pemegang amanah, sama ada anak yang dipesan apa semua tadi tu, maka mereka-mereka inilah yang perlu amanah, perlu selesaikan betul-betul apa yang beliau nak wakafkan itu. Boleh, tak ada masalah, teruskan wakaf itu dan tidak akan jadi harta pusaka. Tapi Ustaz, kalau anak ambil juga Ustaz, sebab tak ada hitam putih, itu tanggungan masing-masing lah. Masing-masing dah jadi saksi, tak apalah. Tapi kalau seorang contoh, seorang je yang cakap, tak, mak cakap memang nak bagi rumah ni kat masjid. Seorang je cakap, yang lain tak dengar langsung, tak pernah dengar. Dan seorang ni pula orang yang tak boleh percaya. Orang memang tak boleh percaya. Bohong je kerja kan, cakap bohong.
Jadi tuan-tuan melakukan Allah SWT, jika berlaku begitu, maka faraid lebih diutamakan. Jangan jual lah. Cairkan harta tersebut dengan syarat harta tersebut sudah dimiliki, cairkan dan dipusakakan seperti mana biasalah. Tuan-tuan melakukan Allah SWT. Maknanya keutamaan adalah faraid dululah. Ya, betul. Dengan syarat, keutamaan, Keutamaannya faraid dulu. Apa ni, wasiat nombor 2. keutamaan mesti utamakan wasiat dulu, wakaf itu, tapi dengan syarat wasiat dan wasiat wakaf itu kan, wasiat ataupun keinginan si mati itu dengan wakaf itu perlulah jelas dan betul-betul confirm lah, macam saya sebut tadi. Kalau si penyampai berita itu adalah orang yang selalu berbohong dan dia seorang je yang dia kata saya seorang je dengar, anak-anak lain, adik-beradik lain tak pernah dengar pun, nyamak dia nak bagi kat masjid dan sebagainya, maka perkara tersebut boleh ditolak lah. Boleh ditolak sebab disebabkan orang yang cakap tu pun tak boleh dipercayai. Melainkan dia dan sebagainya. Betul. Itulah. Jadi selepas daripada itu barulah tapi tak boleh pusaka lah. Kalau dah wakaf tak boleh pusaka, tapi kalau dah dengan orang yang tidak boleh dipercayai, maka teruskanlah pusaka tanpa dibuat pembahagian kepada wakaf tersebut. Okey. Ustaz, soalan seterusnya, saya bacakan soalan dulu Puan. Ya. Kebun arwah ayah diberi pada 5 orang anak dari 9 orang anak. Tapi tak ada hitam putih, cuma pesan mulut saja. Bila ayah meninggal, seorang adik yang tak ada namanya dalam senarai tak setuju dan menuntut hak dia. Adik-adik 5 orang pula tak setuju nak bagi. Apa hukumnya Ustaz? Baik, ni susah ni sebenarnya. Ni dah susah dah. Sebab tu setiap kali faraid saya akan pesan awal-awal, harta ini adalah harta milik Allah. Saya sebut begitu dah banyak kali. Tuan-tuan dan Allah SWT. Kebun ayah beri pada 5 orang. Tapi anak ada 9. Tapi tak ada hitam putih, pesan mulut je. Bila yang meninggal kan adik-adik, mestilah ada adik tak setuju gitu kan. Jadi tuan-tuan, dalam kes ni, dia kalau bawa pergi undang-undang, yang menang mesti, dia sebab tadi hitam putih, dia mesti faraid 9 sebenarnya. Melainkan 9 ini dengar dan setuju depan mak ayah. Dengar semua sekali. Semua dah setuju dah, confirm. Okey, kami pun setuju nak bagi, masih hidup tu lah. Kami pun setuju sekian, saksi sekian nak bagi anak. Dia macam ni tau, wasiat ni, saya sebut wasiat dulu. Wasiat, dia tak boleh, si seorang ayah tak boleh mewasiatkan hartanya untuk ahli fardu. Ahli fardu ni anak contohnya kan. Wasiat ni tak boleh diberi pada anak, tak boleh. Wasiat hanya orang luar. Jadi kalaulah meninggal sebagai contoh, wasiat yang diberikan untuk bagi 5 anak ni 5 orang je dapat, 9 yang lebih tu tak dapat, maka wasiat tu terbatal sebenarnya. Sebab wasiat ni bukan untuk ahli fardu, bukan untuk anak-anak, bukan. Dia mesti orang luar. Wasiat pada anak angkat boleh lah. Lain daripada tu tak boleh. Jadi satu, kaedah tu terbatal lah. Dia mesti faraid mengikut 9 orang anak. Melainkan masa hidupnya tu dia dah bagi awal-awal. Dia jangan dia tu saya sebut tu, dia kebanyakan harta ni tolong jangan gantung. Nanti bapak dah mati, kau ambil kereta. Yang ni ambil ni. Sebenarnya tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sebab wasiat tak boleh pada anak. Itu kaedah dia. Memang tak boleh pada anak. Jadi kalau dah kaedah begitu, maknanya bila meninggal tak boleh dengar cakap ayah tu, tak boleh. Ayah cakap macam ni tak boleh dengar. Melainkan pesanan itu adalah wakaf ataupun hibah. Hibah lain, hibah. Tulis kat situ auto sebut, ayah hibahkan kereta ni. Macam tu boleh. Ayah hibahkan kereta ni pada sekian. Ayah hibah. Gitu barulah boleh. Kalau dia sebut begini, namanya wasiat lah. Wasiat sebegini tidak dibenarkan dan perlu dibahagikan sama rata semula. Tonton. Ya. Wasiat perlu adil eh. Ya, betul. Tak boleh pilih bulu. Anak, kesian anak-anak. Dan soalan seterusnya Ustaz. Ya. Saya dan suami ada membeli rumah untuk anak kami dengan pinjaman bank. Tetapi ada meletakkan nama anak sebagai milikkan bersama oleh kerana anak saya tidak bekerja. Jadi tak bolehlah menggunakan nama beliau untuk pemilikan harta tersebut. Maknanya dia tak ada payslip, jadi tak boleh masuk sebagai peminjam. Betul. Kerana masih dalam pinjaman. Jika kami meninggal dunia nanti, adakah rumah tersebut akan difaraidkan dan tak boleh dimiliki oleh anak saya? Ya, tak boleh.
Tak boleh. Dia mesti faraid kan. Tapi ada kaedah lain sebenarnya. Dan dalam Islam tu saya sebut, pusaka ni dia tak rigid pun, dia tak rigid sangat. Dia yang menyusahkan tu orang yang dapat tu. Pusaka ni senang je. Jadi kalau kes macam ni, kalau tuan ataupun puan nak beri juga pada anak sebagai contoh, tak perlu letak nama pemilikan pun tak apa. Jumpa peguam, sebut nak hibah. Buat satu program hibah untuk si anak. Nanti dia akan buat satu penama lah. Penama tu sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah ni yang akan selesaikan bahagian penukaran nama nanti untuk si anak. Selagi mana dia tak layak untuk dia letakkan nama ataupun dia bawah umur dan sebagainya, pemegang amanah tu akan pegang harta tu dululah. Sampai satu tahap nanti dah boleh selesai dan dah boleh diberi tukar nama dan sebagainya, maka si anak ni nanti berhak untuk dapat harta tersebut. Tapi dengan syarat hibah lah. Hibah tu yang paling utama dan perlu ada hitam putih, cop dan sebagainya, dan itulah yang lebih utama dan lebih mudah untuk keadaan itulah. Kalau letak macam tadi saya sebut tu kan, kalau letak 5 orang je dapat, 9 orang, 4 orang lain tak dapat, gaduh tuan-tuan. Gaduh sebab tak sebut hibah. Hibah ni daripada hidup lagi dah sebut dah. Nah ni kena ingat ni ayah hibah betul-betul dekat ni sekian-sekian dah. Ayah hibah harta ni semua untuk mak je. Orang lain jangan kacau. Macam tu. Itu tak apa. Ataupun hadiah ya Ustaz? Ya, hadiah pun boleh. Hadiah Hadiah akan awal-awal daripada hidup lagi. Macam tu lah. Lagi senang. Ni mak hadiahkan di rumah kau nanti macam tu sebagai contoh rumah awak nanti. Tapi kena ingatlah sekarang ni mak duduk dulu sini gitulah sebagai contoh kan. Guna. Itu lebih mudah lah sebenarnya. Boleh saya bacakan soalan seterusnya Ustaz? Sila. Ke Ustaz nak berhenti minum air? tak. Boleh. Saya boleh lagi. Ya, soalan seterusnya ya. Saya nak tanya, duit arwah suami dalam tabung haji sudah dimasukkan ke dalam akaun tabung haji saya. Arwah suami meletakkan saya sebagai penama dan pemegang amanah. Saya perlu buat faraid ke Ustaz dengan duit arwah suami yang ditinggalkan, mohon pencerahan. Baik. Duit tabung haji dimasukkan ke dalam akaun isteri. Duit tabung haji ni memang duit milik suami lah maknanya kan. Dia bukan macam KWSP, bukan macam so-so. Jadi bukan one off lah. Jadi duit suami daripada tabung haji yang dimasukkan kepada akaun isteri tanpa dimaklumkan lah. Maksudnya suami pun tak cakap yang ni hibah untuk isteri dan sebagainya. Maka harta tersebut perlu difaraidkan. Puan dilantik sebagai penama dan pemegang amanah. Maksudnya pemegang amanah ni adalah orang yang perlu melakukan faraid tersebut. Yang perlu jumpa jabatan agama, perlu cari pembahagian berapa. Itu namanya pemegang amanah dan harta tersebut perlu difaraidkan. Bincang baik-baik dengan anak-anak. Kotlah anak-anak nak bagi kepada isterinya kan. Anak-anak nak bagi kepada maknya semua sekali ke, bincang baik-baik. Itu adalah lebih utama dan wajib faraid. Sekarang ni wajib faraid. Terima kasih. Ini soalan tentang rawatan perubatan Ustaz. Sekiranya semasa ibu dioperasi, kami sekeluarga bersepakat untuk menggadai barang kemas bagi menampung kos operasi tersebut. Baik. Jika salah seorang ahli keluarga yang telah melunaskan gadaian tersebut, adakah ahli keluarga kami perlu saya baca semula ayatnya tak berapa kemas. Jika salah seorang ahli keluarga yang telah melunaskan gadaian tersebut, adakah ahli keluarga tersebut berkuasa untuk memiliki emas tersebut? Sekiranya emas tersebut itu dalam kategori harta si mati secara faraid yang wajib dibagikan pada ahli-ahli keluarga yang lain. Maknanya untuk mendapatkan rawatan dia gadai emas tu. Lepas tu salah seorang ahli keluarga pergi tebus. Jadi adakah apa tu yang menebus tu boleh memiliki? Oh, faham. Baik. Dalam kes ini kita kena bezakan barangan faraid, barangan pusaka dengan apa nama tu, Allah maksud sedekah ataupun ialah sedekah lah kita panggil kan. Kita bayar tu sebagai satu sedekah. Beza tuan-tuan. Jadi kita Allahumma salli Muhammad, kita bayarkan gadaian ataupun kita lunaskan gadaian tu kerana kita punya sukarela ataupun adik-beradik lain bincang-bincang, kau yang paling kaya, kau cuba lunaskan benda tu dulu sebagai contoh kan. Jadi kita dah lunaskan gadaian tersebut,
maka Allahumma salli ala Muhammad itu adalah sebagai satu sedekah lah terutamanya. Dia bukan bab faraid, bukan harta. Itu kita bayarkan tu, dia tak jadi harta mak dak. Kita beri kita secara sukarela untuk bayar. Jadi dia tak jadi harta faraid lah, benda tu tak jadi harta faraid. Harta yang ada tu, emas tu, dia tetap takkan jadi milik kita sebab namanya sedekah tadi. Harta emas sebagai contoh yang kita gadaikan tu tetap menjadi milik ibu, milik mak yang meninggal sebagai contoh, dan harta tersebut perlu difaraidkan secara penuh dengan nilai yang ada tu. Dia tak boleh tengok gadaian-gadaian tu. Melainkan, bincanglah kan, bincang dengan adik-beradik. Aku dah gadaikan ni, aku dah lunaskan gadaian ni, aku dah tuntut balik semula gadaian ni. Boleh tak aku nak tuntut harta-harta yang aku dah gadaikan balik semula, boleh tak? Itu perbincangan adik-beradik lah. Jadi adik-beradik bayar semula jumlah gadaian yang dah kita bayar daripada pembahagian harta yang dah dibuat tu. Itu tak apa. Cuma syarat tu tadi, ada syarat tuan-tuan, ibu kena operasi. Jadi keluarga sepakat untuk barang gadaian, barang kemas tu digadaikan. Yang tu pun ada hukum lain lah. Sebab itu harta ibu dan kita gunakan untuk ibu semula tapi tanpa pengetahuan ibu. Macam tu. Kita gadaikan tu tanpa pengetahuan ibu dan itu ada hukum lain jugalah. Tapi sebenarnya tak ada masalah dalam satu sudut sisi yang lain. Tapi bolehlah, cuma saya sebut tadi itulah. Faraid tetap kena berlaku dengan nilai emas tu. Dia tak tengok gadaian. Gadaian tu perlu bincang dengan adik-beradik, cakap dengan adik-beradik, aku dah bayarkan, saya dah bayarkan sekian. Boleh tak aku nak tuntut balik? Gitu tuan-tuan. Diberikan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ya, jelas ya. Jadi ni soalan seterusnya Ustaz. Ya, baik. Pakaian dan peralatan rumah seperti pinggan mangkuk, pakaian dan barangan elektrik. Kena faraid tak Ustaz? Kena Baik. bagilah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tak apa. Pakaian, peralatan rumah kecil-kecil kan, pinggan mangkuk, barangan elektrik kena faraid ke tidak? Asal hukum wajib faraid. Asal hukum wajib. Tapi dalam Lajnah Fatwa Malaysia kan, dia tak rigid sangat bab yang tu. Macam kecil ni kan, pakaian, barangan elektrik ni dia tak rigid sangat. Jadi boleh diberi sama rata tanpa, sebab dia susah. Kan nak jual pun susah. Kecuali kalau benda tu senang jual lah. Yang nak jual tu susah. Baju, kain batik nak jual balik kan susah. Kan? Nak koyak-koyak ke bahagikan. Kalau ada banyak tu, nak bahagi macam mana? Separuh-separuh. Susah. Jadi untuk pembahagian pakaian, barangan elektrik ni, dia lebih mudah kalau Lajnah Fatwa tersebut sebutkan Allahumma salli ala Muhammad, bahagikan secara sama rata. Selesai begitulah. Sekadar-kadar gitulah. Kau ambil lah baju 4, aku ambil 5, sekian pun boleh. Cuma tuan-tuan menggunakan Allah SWT, yang boleh ambil pakaian tersebut adalah ashabul furud sahaja dulu. Anak, suami. Yang tu dulu. Kalau, yalah ashabul furud lah, siapa yang layak dapat faraid. Jadi kalau nak mudah tentang barangan ni, saya macam ni je. Kumpulkan orang yang dapat waris ni, dapat apa? Yang dapat harta warisan ni. Cakap je baju ada berapa, sekian, boleh tak? Baju ni kita bagi sama rata, kalau ada lebih kita bagi pakcik. Uruskan ataupun buat persetujuan awal-awal. Jadi anak-anak yang ambil dulu, lepas tu ada lebih bagi pakcik, bagi makcik, bagi orang lain, itu tak ada masalah. So pembahagian tu tak perlu ikut 1/3, 1/6, tak perlu. Dia hanya perlu buat pembahagian dengan persetujuan sahaja. Walaupun dengan telefon. Kalau duit tak boleh tuan-tuan. Duit ni tak boleh dengan telefon je. Buat video call, dia tak sesuai. Dia kena berjumpa depan lah. Silakan. Okey. Dan soalan seterusnya Ustaz, bukan wasiat ni terhad kepada 1/3 harta saja ke Ustaz? Boleh ke kita buat hibah kepada ahli waris? Baik, wasiat ini 1/3 harta sahaja. Lebih tak boleh lah. Tak boleh lebih. Jadi 1/3 tu, kalau tak silap saya, pandangan daripada Quran lah. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, ada pandangan ulama yang membenarkan lebih daripada tu. Ada yang sampai separuh. Seingat saya separuh. Ada wasiat yang boleh diselesaikan separuh. Tapi yang popular ataupun yang kebanyakannya dibenarkan adalah 1/3 sahaja. Jadi 1/3 sahaja yang boleh wasiat. Cuma saya sebut dah tadi, wasiat tak boleh diberikan kepada ahli waris, tak boleh. Jadi selain daripada itu bolehlah, bolehkah buat hibah kepada ahli waris? Boleh. Jadi itu yang lebih utama kalau perlu lah kan. Anak ni baik sangat, yang seorang tu jahat sangat, takut kita
kan anak perempuan ni tak terjaga kerana perangai yang jahat tu, jadi dia bagi hibah pada si anak perempuan tu, boleh silakan. Okey, begitulah Ya. Islam menjaga hak masing-masing ya. Masa hidup ibu ada wasiat bahagian kebun kepada adik, tapi belum tukar nama. Selepas itu bila ibu meninggal perlu faraid ke ataupun ikut wasiat? Baik. Saya sebut tadi dah tentang apa tadi tu, wasiat. Wasiat kalau kepada ahli waris dia tak sah. Jadi perlu ikut faraid juga, dan selepas berlaku faraid. Faraid ni dia ada dua keadaan tuan-tuan, dia ada dua pendapat. Sebab tu saya sebut ikhlas banyak. Faraid ni tuan-tuan, kalau dengan adik-beradik sama ada dua keadaan. Kalau yang rigid sikit, kita kena serahkan harta tu. Contoh, kita kumpul adik-beradik, seorang dapat berapa? RM10, yang ni dapat 12, yang tu sekian. Harta tersebut mesti diserahkan dahulu. Wajib serahkan dahulu, barulah lepas tu kita kumpulkan semula dan buat pembahagian sama rata sebagai contoh. Kita ikutlah cakap mak kita, kan, nak ikut juga cakap mak kita. Jadi kena buat macam tu. Serah dulu harta tersebut, kemudian kumpul balik, kemudian baru diberikan seperti mana mak buat. Itulah mak minta. Itu satu. Yang satu keadaan lagi, tak payah nak kumpulkan harta, tak payah. Kita sebut je hak dia. Kau dapat 10 tau, kau dapat 12. Tak payah serah, tak payah serah. Sebut saja hak-hak mereka, kemudian dah tahu hak masing-masing, maka buatlah persetujuan. Ni mak kita nak macam ni, boleh tak kita bagi sama rata macam ni? Boleh tak ni seorang dapat sini, seorang dapat macam ni? Boleh, silakan. Dan itu boleh diaplikasikan sebagai tanda hormat kepada ibu, sebagai contoh. Tapi wasiat yang disebutkan tadi, ibu wasiat tu, wasiatkan kebun kepada adik-beradik, maka wasiat tu tetap tidak sah. Saya sebut tak sah lah. Tapi kerana kita nak menghormati ibu bapa sebagai contoh, kaedah yang tadi tu saya aplikasikan tu, kita bahagi dulu nilai berapa, kemudian barulah kita cakap kita nak hormat mak kita, nak sekian ini, kita dah dapat hak kita, kita dah tahu hak kita ni. Tak apalah, kita bagilah semula hak-hak ni, contoh akak bagi sikit kat awak ni, bincang supaya pesanan bukan wasiat, pesanan mak itu dapat ditunaikan begitu. Cuma lebih mudah je lah, tapi ada orang tak faham hibah kan, ada orang tak tahu hibah. Jadi hibah ni mudah tapi orang tak tahu, jadi itu antara jalan yang lain lah. Cuma hibah ni boleh datang Jabatan Agama tuan-tuan, datang Jabatan Agama, nanti akan bagi korang sekali dengan pemegang amanah, ataupun kalau ada peguam boleh jumpa peguam lah. Jabatan Agama pun ada peguam, jumpa sahaja di sana untuk buat hibah, ataupun boleh buat hitam putih sendiri antara keluarga. Yang pastinya keluarga itu semuanya pasti adalah orang yang percayai. Tulis siap-siap dalam kertas, hibah semua sekali, siap cop dan tantangan adik-beradik semua sekali. Cukup masa, adik-beradik atau pemegang amanah dalam adik-beradik tersebut perlu ikutlah hibah tersebut, ataupun nak lagi dipercayai, hantar kepada Jabatan Agama, minta Jabatan Agama sahkan, dan pengesahan itu akan diselesaikan. Cuma kalau masuk Jabatan Agama tuan-tuan, biasalah dia akan ada bayaran. Bila berlaku kematian, kita nak selesaikan contoh hibah tersebut, dia akan ada bayaran guaman dan sebagainya. Jadi kalau nak elak bayaran begitu, bincang adik-beradik awal-awal, tuliskan hibah itu, hibah ini, dan hibah itu perlu ditandatangani oleh semua adik-beradik lah, supaya tak berlaku pertelingkahan dan sebagainya, dan mereka faham yang memang ayah ni hibahkan perkara ni kepada anak sebagai contoh. Itu lebih mudah. Jelas Itu dia prosedur bagaimana nak buat hibah Ada yang bertanya macam mana nak buat hibah. Pasang lawyer ke macam mana. Itu salah satu caranya lah Di Pejabat Agama ada disediakan perkhidmatan tersebut Dan ni soalan seterusnya. Iaitu mohon pencerahan Ustaz, pembahagian 4 beradik atas harta ayahnya. 3 anak lelaki, setiap seorang dapat 2/7 ke? Manakala anak perempuan dapat 1/7. Sedangkan penama tersebut ni tidak menyatakan yang di atas tu. Adakah datuk dia, mak dia ada lagi ke macam mana ni? Soalan ni tak berapa lengkap. Okey. Atas harta ayahnya. 3 anak lelaki, setiap seorang dapat 2/7. Boleh saya tanya, cakap kan? Ya, sila. Okey. Ustaz ni macam ni, Assalamualaikum Ustaz. Macam ni, harta ayah dia. Ayah dia, jadi emak semua tak ada dah. Jadi pembahagian tu dah ada dah. Makna ayahnya tu kahwin 4. Jadi ni anak yang anak isteri keempat ni lah dari beri hartanya. Jadi harta tu 3/4 suku.
3/4 ekar. Jadi pembagian tu mahkamah dah bagi dah. Memang 2/7, lelaki dapat 27, yang perempuan 1/4. Saya nak tanya macam mana banyak mana tu dapat tu? 3 ekar suku tu banyak mana? Itu makna saya. Okey. Okey. 3 ekar suku Terima kasih tu Puan berapa banyak? Rasida. Ya. Terima kasih. 27 dengan 1/4 tadi. Dekat sini Puan tulis 1/7. 2/7 dengan 1/7. Saya rasa Perempuan. saya rasa 2717 tu. Betul lah tu 2717. 1/4. Dia macam ni tuan-tuan, puan. Saya nak mudah nilaikan harta. Dia kalau guna ekar ni dia boleh, tapi nanti dia akan dapat poin-poin lah. Guna ekar boleh, guna nilai pun boleh. Contoh, ada 4 ekar setengah. Ada 4 ekar lah. Saya letak 4 ekar 4 ekar suku. Puan boleh kira. Saya nak buat 4 ekar sebab senang kiraan dia. Kita ada 4 ekar dan 2/7, 1/7. Dia macam ni. 4 ekar bahagi 7 je. 4 ekar bahagi 7. Jadi dalam siham, dia panggil siham tadi. Saya sebut siham tadi. Dalam 1/7 tu akan ada 0.57 ekar. Gitu kan? Setengah ekar lah. 0.57 ekar. Jadi anak lelaki dia akan dapat 2. Anak perempuan dia akan dapat 1. Jadi anak lelaki contoh, anak perempuan dia memang kalau dia seorang, dia dapat 1/7. Maksudnya dia dapat setengah ekar dah. Perempuan dapat setengah ekar, selesai. Anak lelaki dia kena kongsi. Anak lelaki dia kena kongsi 3 orang. 2/7. Sekejap. 3 anak lelaki seorang dapat 2/7. Manakala anak perempuan dapat 1. Minta maaf. Jadi 0.5 ekar ni kan, jadi siham tadi, siham. Kalau bahagi 7, maknanya setiap 1 ekar, setiap 1/7 bersamaan setengah ekar. Jadi kalau lelaki dapat 2 bahagian, darab 2 lah, 0.5 darab 2. Perempuan dia confirm dapat 0.57 ekar. Itu setiap seorang perempuan. Kalau lelaki dia akan dapat 1.14 ekar untuk 3 orang tu lah. 114, 114, 114. Setiap seorang lelaki akan dapat begitu. 1 ekar suku lah kan. 1 ekar suku untuk anak lelaki 3 orang. Dan setengah ekar lebih sikit untuk anak perempuan seorang begitu. Dia bahagi macam tu je, lebih mudah lah. Dia sebab dah 7 tu cantik tu. 7 tu bahagi dengan, kalau nilai lah 10,000. 10,000 bahagi 7. Jadi anak lelaki dia akan dapat 2. 10,000 bahagi 7. Daripada dapat jawapan 7 tu, 10,000 bahagi 7. 10,000 bahagi 7 dapat jawapan. Daripada jawapan tu, anak perempuan akan dapat harga yang tu lah. Anak lelaki dia akan kena darab 2. Darab 2, jadi anak lelaki darab berapa dapat lepas darab 2 tu dah. Sekian. Dia mudah macam tu je. Okay. Boleh faham ke? Boleh faham Ustaz. Boleh faham. Terima kasih. Baik. Okey, dan soalan seterusnya Ustaz. Kita dihujani dengan soalan banyak Ustaz. Sebenarnya soalan-soalan ni susah nak dapat orang untuk membantu menjawab ni. Alhamdulillah Ustaz sudi untuk bersama kita pagi ni. Dan seterusnya soalan berikut ialah duit KWSP suami kalau dia meninggal dan letak isteri sebagai penama duit tu, perlu tak difaraidkan Ustaz? Duit KWSP tak perlu difaraid. Tak perlu difaraidkan. Kalau dia letak penama tu si isteri, maka isteri layak untuk membahagikan ikut suka. Begitulah. Sebenarnya duit tu duit isteri. Isteri nak ambil semua pun tak ada masalah. Tapi kalau dia rasa kesian dengan anak sebagai contoh, ambil dah anak sikit, silakan. Dan ia tidak tergantung dengan hibah ataupun tergantung dengan Allahumma salli ala Muhammad, pecahan-pecahan faraid itu. Tapi kalau suami pesan, dia bagi sama rata sebagai contoh kepada SP tu, maka sebagai tanda penghormatan kita bagilah sama rata. Gitulah. Bincanglah dengan adik yang tu, kena bincanglah dengan anak. Tapi sebab kita sebagai pemegang amanah, kita ada kuasa untuk menentukan berapa sekian dah. Sebab kita lebih utama dengan harta tersebut berbanding anak-anak. Jadi itu tak perlu difaraidkan. Baik. Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 10.12 pagi dan rancangan kita akan tamat pada pukul 10.30 pagi. Kita bukakan soalan menerusi panggilan dan ini ada beberapa soalan yang tak berapa jelas Ustaz. Namun demikian saya bacakan juga seandainya kita boleh membantu ya.
Rasanya kepada ahli faraid tu pesanan, bukan wasiat. Wasiat tu bukan untuk yang dapat faraid. Saya tak berapa jelas. Tapi kalau Oh. Ustaz boleh faham. Baik. Itu apa tu kenyataan lah, kenyataan. Jadi betul lah tu, betul. Kalau faraid itu apa tu ialah pesan macam tadilah kan. Nanti bila aku mati, contoh kan bapaknya kan, ayahnya bila apa abah mati sebagai contoh, tanah ni nanti beri pada Alung. Alung ambil 5, yang lain ambil satu je. Jadi tu namanya pesanan lah, bukan wasiat. Dan pesanan itu boleh kita patuhi dan boleh kita patuh dan boleh kita tak patuh. Sebab yang lebih utama kita patuh adalah faraid begitu. Tapi kalau sebagai satu penghormatan dan semua adik-beradik memang setuju dengan pembahagian ataupun pesanan tersebut, boleh dibuat semula lah. Tapi biasanya adik-beradik tak setuju. Gitu. Ada lagi soalan ni? Ada panggilan ke? Saya. Assalamualaikum Ustaz. Kami Razifah. Silakan. Silakan Puan Razifah. Baik, nak tanya Ustaz, kalau kata ada tanah pusaka daripada arwah mak yang dah meninggal, dia itulah wasiat macam apa, pemberian mulut saja, tak ada cara tulis, bertulis. Dia kata kalau dia meninggal ambillah tanah ni, macam itulah. Jadi beradik ada ramai 10. Mak dah meninggal dah pun, jadi kalaulah kata anak yang diberi hak untuk menjaga tanah tersebut, perlu ambil terus berdasarkan kata-kata mak ni sahaja, ataupun kena juga minta persetujuan adik-beradik yang lain Ustaz? Kena secara bertulis ke, kena tanda tangan ke, macam mana Ustaz? Baik, dalam kes ni, dia yang saya sebut tanda tangan ataupun bertulis itu adalah ketika mana sebelum meninggal. Bila sebelum meninggal, dah kumpul semua sekali, dah bersetuju, jadi senang bila berlaku kematian, dia takkan gaduh dah sebab dah setuju betul. Jadi tanda tangan tu sebagai suatu penguat lah kan. Cuma kalau dah meninggal sebagai contoh macam sekarang ni lah, dah meninggal begitu, dan mak cuma pesan bagi si anak, kita tak boleh ikut pesanan tersebut sebab kita ada kuasa yang lebih hebat, iaitulah faraid. Kena berlaku faraid dulu, tapi bincang dengan adik-beradik, cakap bincang. Contoh macam saya sendirilah sebenarnya. Saya ni ada kereta satu kat sini kan. Kereta saya ni saya bayar sepenuhnya. Bukan kereta saya, kereta ni saya bayar sepenuhnya. Walaupun kereta tu adalah kereta pak saya, pak ayah saya lah, tapi saya bayar. Begitu kan. Jadi kalau contoh berlaku kematian, bapak saya tak kata kereta ni kereta saya, dah, bukan, dia tak cakap. Tapi saya bayar. Jadi benda tu contoh berlaku kematian, harta kereta saya ni sama keadaan samalah, keadaannya sama. Yang tu tanah, saya kereta. Kereta tu tetap perlu difaraidkan, mesti. Walaupun tanah tersebut ada orang yang jaga, tanah tersebut mesti difaraidkan, mesti. Tapi kena bincang adik-beradik. Macam saya sendiri, saya dah bincang awal-awal lah sekarang ni. Kereta ni saya yang bayar. Kereta ni saya bayar lah. Saya bayar dan ayah saya pun tahu kan. Saya pun dengar. Dan ayah saya pun tak guna kereta tu. Dia cuma sebut mulut je lah. Tak apalah, hanya guna, ambil lah pakai gitu kan. Jadi saya bercakap, kereta ni saya bayar daripada full, daripada awal sampai akhir. Jadi bila berlaku apa-apa, kereta ni adalah milik saya, walaupun namanya nama ayah saya. Sebut gitu, jadi setuju. Selesai. Sama kes yang ni lah. Cuma bila dah meninggal dia susah sikit, jadi kena bincang dan pujuk baik-baik adik-beradik yang lain. Cakap, harta ni pernah dan lama dah saya jaga, banyak duit dah saya keluar. Kalau contohnya lah kita nak faraidkan, boleh tak saya nak minta ganti rugi dengan apa yang dah pernah saya jaga semua. Dia kena macam tu, dia bincang. Tapi macam mana keadaan pun dia tetap kena ikut faraid. Itu. Dia tak boleh guna mulut pesanan. Itu keadaan. Boleh, Itu kes tanah Ustaz. Kalau kereta dia dah ada susuk nilai, macam mana? Oh betul. Betul, kereta ada susuk nilai. Kereta ada susuk nilai, tapi macam kes saya tadi tu, dia tak ada masalah dah susuk nilai atau tidak. Memang saya bayar, selesai dah. Tapi kalau nak jadikan kes macam ni, kereta ada susuk nilai, Muhammad Sallallahu Muhammad. Kalau kereta tu kereta ayah saya, tu dah cerita lain kan. Cerita ni sebab memang saya bayar sepenuhnya. So tak ada masalah lah untuk perbincangan, untuk saya minta cerita pasal ganti rugi ke tadi? Kalau minta pasal ganti rugi, kena ikut nilai semasa meninggal. Dia tak boleh ikut yang sebelum tu lah. Saya bayar 70,000 kan. Harga kereta sekarang apa? 30. Saya bayar 30 je lah. Tak boleh lah ikut harga nilai yang dulu, tak boleh. Dia kena ikut harga susut yang berlaku sekarang
Melainkan adik-beradik setuju untuk bayar semula harga susuk yang daripada dulu tu lah. Tak ada masalah. Dia panggil sedekah tu. Sebenarnya sedekah. Puan Razita jelas ya dengan soalan tadi? Ada sikit lagi Ustaz, sikit lagi. Baik. Baik, kalau kita nak minta persetujuan adik-beradik mengenai pemberian tanah tu tadi kepada anak yang telah diberikan secara mulut saja tadi, Ya. adik-beradik yang lain tu ramai dah meninggal. Jadi anak-anak mereka ni yang ada. Perlu tak nak minta pula persetujuan anak-anak waris-waris yang dah meninggal tadi? Boleh ulang semula macam mana tadi? Baik, katalah ibu tadi sebelum meninggal dia bagi tahu dia serahkan tanah ni kepada anak yang seorang ni ya. Dia dah meninggal, anak ni memeganglah kata-kata ibu ni mengatakan tanah ni hak dia, tanah ni ibu dah kasih ya. Jadi bila ibu dah meninggal, dia kalau boleh nak menuntut hak lah kepada tanah tu, nak memberitahu adik-beradik yang lain yang mak dah bagi saya tanah ni. Jadi bila adik-beradik yang lain tu dah meninggal, anak-anak dia, waris-waris dia katalah seorang tu ada 4-5 orang anak. Jadi perlu tak kita mohon persetujuan pula daripada anak-anak yang waris adik-beradik yang dah meninggal tu? Oh, faham. Okey, dia macam ni tau sebenarnya. Bila pesanan itu diberikan kepada seseorang, ketahuilah bahawa seseorang yang dipesan amanah itu adalah pemegang amanah. Pemegang amanah ni, dia pemegang amanah je. Mak dia bagi kat dia untuk pegang tanah tu sekejap. Macam tu. Pegang amanah. Kalau contohlah si pemegang amanah yang mak dia sebut ni meninggal juga contohnya kan. Jadi harta tu dia jadi harta amanah je. Harta tu tetap harta mak dia balik. Tak boleh. Dia kalau contoh berlaku kematian lah. Kalau contoh maknya tak meninggal lagi, si anak ni meninggal dulu. Apa yang akan berlaku pada tanah tu? Tak, mak dia akan ambil balik dan letak nama yang baru. Dia kaedah macam tu kan, kaedahnya kan. Sebab dia cuma pemegang amanah. Jadi bila berlaku kematian, jadi dia sebagai pemegang amanah sahaja. Kemudian dia perlu buat faraid dulu. Kena dapatkan semua ashabul furud tu. Siapa yang berhak untuk dapat faraid itu. Kemudian bila dah kumpul dan beritahu hak masing-masing, barulah boleh si pemegang amanah tadi tuntut. Boleh tak saya nakkan, maksudnya mak pun macam setuju memang bagi kat saya dan sebagainya. Dan kalau semua orang setuju boleh ambil. Kalau ada yang tak setuju, maka yang tak setuju tu kita perlu beri hak mereka dengan apa yang perlulah, dengan apa yang dah diberi. Ya. Okey ya, jelas ya. Baik, faham maksud saya. Dan seterusnya kita bersama dengan Puan Hazlina yang telah lama menunggu di talian. Silakan Puan Hazlina. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya nak tanya. Saya tadi macam saya dengar Ustaz explain tentang KWSP tu kan Ustaz, saya cuma nak penjelasan yang ni lah, sebab bila kita pergi ke EPF tu tanya tentang wang ini, mereka menasihatkan kita untuk memfaraidkannya dan dipetik lah tentang muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan yang tahun 2000 punya, yang ke-49, disebutkan bahawa KWSP dan wang simpanan adalah harta pusaka yang mesti dia bahagi mengikut hukum faraid. Saya nak minta penjelasan Ustaz lah yang ni, sebab kita punya understanding sekarang ni rata-rata semua fikir kena faraid yang ini, sebab itu hanyalah wasi penama tu, iaitu pentadbir bagi harta tersebut. Jadi bagaimana Ustaz yang ni simpanan? Saya tak tengok ada lajnah baru pembagian wang KWSP. Saya baca ini muzakarah yang ke-49 tahun 2000. Oh ya ke? Baik. KWSP, penama KWSP. Baik. KWSP perlu diagihkan mengikut Allahumma salli alaihi wasallam. Saya silap lah maknanya. KWSP perlu diagihkan mengikut Allahumma salli Muhammad, difaraidkan harta wangnya kan. Setelah tu kalau begitu dia punya lajnah fatwa yang terbaru, hukum bagi KWSP pusaka faraid kan. Jadi kalau begitu lajnah fatwa sebut, maka perlu difatwakan lah. Saya ambil daripada kitab-kitab tersebut yang saya sebut tadi. Kitab-kitab ni saya sebut dah tadi. Kitab-kitab yang lama ni kadang-kadang dia tak ada muzakarah terbaru, dan kita sebagai orang yang ada lajnah fatwa perlu mengikut lajnah fatwa lah. KWSP adalah harta pusaka. Jadi harta pusaka itu selain daripada dia ada wang faedahnya kan, dia ada wang faedahnya tu, interest-interestnya tu, wang interest itu tidak termasuk dalam harta pusaka. Kalau tak silap saya lah. Begitu kan. Kalau dalam perbincangan ni pun ada jugalah, dalam perbincangan kitab ini dia cerita pasal saham. Jadi saya ambil kias daripada situ sahaja. Wang
KWSP adalah suatu pusaka dan tidak termasuk wang KWSP itu interest-interestnya, begitu kot saya rasa. Ke ada lajnah, ada sebutan tentang lajnah tu ada sebut tidak sebut pasal faedah. Tidak sebut, tapi ada perbincangan yang sebelum ni Ustaz, saya ada dengar juga. Cuma disebutkan tentang perlu zakatkan ke atas faedah tu ataupun tidak. Tapi berkenaan faraid tu tidak disebutkan. Maaflah saya tak rujuk yang tu. Saya banyak rujuk kitab saja. Kitab ni ada khilafkan, ada apa pendapat-pendapat yang lama. Jadi di Malaysia KWSP adalah harta pusaka dan minta maaf bab faedah tu saya tengok ni, bab faedah di kitab ini pun kata faedah itu hanya pada wang simpanan bank. Jadi simpanan bank tak termasuk KWSP tuan-tuan. KWSP adalah harta pusaka sepenuhnya dan perlu difaraidkan selepas dibayar zakat. Itu syarat. Itulah, selepas dibayar zakat, minta maaf dan terima kasih atas penerangan ataupun kebetulan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya, terima kasih Puan Hazlina kerana mengingatkan kita ya. Ya. Dan kita ada masa lebih kurang 5 minit saja lagi. Ya. Ada permintaan di sini Ustaz. Saya tak tahu adakah Ustaz sudi atau tidak untuk meninggalkan nombor telefon untuk membolehkan jemaah kita untuk menghubungi Ustaz. Ataupun saya kira ada grup WhatsApp yang ditubuhkan. Saya rasa soalan dikemukakan di situ dan Ustaz jawab melalui kumpulan WhatsApp tu adalah lebih mudah. Boleh juga. Kalau nak saya kirakan sikit-sikit sebagai contoh, tak ada masalah, insya-Allah. Jadi saya ada tinggalkan nombor telefon kalau perlu, tapi saya rasa buat grup pun lebih baiklah. Jadi kumpulan SPAQ akan memasukkan Ustaz dalam kumpulan itu, dalam grup daurah ni. Jadi ada banyak soal-soal yang boleh dikemukakan dalam kumpulan itu dan jemaah lain juga boleh mendapat manfaat dengan membaca jawapannya ya. Okey. Dalam waktu begitu mencemburui kita, mungkin dalam 4 minit ada penutupnya Ustaz. Ya, saya. Satu perbincangan yang saya kira agak menarik dan itu nombor 016 tu adalah nombor Ustaz ya? Ya, betul. Okey, saya ulangi nombornya 0116320271. Ya, itu nombornya ya. Okey. Dan sebagai penutupnya Ustaz, silakan. Baik, saya ulanglah. Ada Hani Hasnah dengan siapa tu yang meninggalkan soalan, dan soalan itu adalah soalan yang sebenarnya saya rasa sama, iaitulah satu perempuan satu anak lelaki, ibu tinggalkan sekian-sekian, ibu pesan semua harta bagi sama rata, itu adalah pesanan. Jadi faraid tetap perlu dibuat dan sebagai menghormati pesanan ibu itu, lepas daripada kita tahu jumlah-jumlah yang kita dah dapatkan itu, tuan-tuan dimulakan Allah SWT, kita bincang untuk bagi sama rata lah sebagai menghormati mak ayah kita yang dah telah pergi gitu. Jadi itu lebih mudah. Jadi dan mak saya meninggal, adakah pencen? Maka saya pencen tidak perlu difaraid. Pencen bukan harta faraid. Pencen biasa jatuh pada penama terus lah. Kalau si isteri ataupun suami ataupun anak-anak lah. Dia ada penama terus. Jadi saya rasa cukup sampai situ dulu, nanti kita boleh bincang dalam grup jika ada nanti, insya-Allah untuk jawapan ataupun kiraan-kiraan yang perlulah jika ada. Jadi saya pesan sekali lagi tentang pusaka ni. Pusaka ni bukan harta yang perlu direbutkan, sebab pusaka ni dia adalah harta si mati yang Allah pegang sekejap dan Allah bahagikan mengikut kaedah Allah yang Allah yang agihkan ikut kaedah Allah sendiri yang paling bijak sekali, tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita ni Allah dah bagi begitu, adakah kita nak turut serta ataupun turut patuh dengan apa yang Allah telah berikan, ataupun kita masih tetap dengan kita panggil apa, mata itu tetap bersinar dengan harta kan, nampak harta itu bercahaya sangat, sedangkan Allah itu lebih utama, ataupun Allah itu lebih utama, ataupun kematian itu lebih utama kita ambil sebagai pengajaran, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Jika ada Puan Musliah. Ya, terima kasih Al-Fadil Ustaz yang telah bersama kita dalam sepanjang daurah ini, dan juga kepada jemaah halaqah maya kita pada pagi ini yang sentiasa istiqamah bergabung dalam setiap kuliah-kuliah SPAQ
demi mengejar keberkatan dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Sebelum berakhir, saya mohon maaf sekali lagi dan saya mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Baik, Silakan. terima kasih Ustazah Musa ya. Sekali lagi saya pesanan saya adalah faraid ini adalah peringatan kematian. Dia bukan peringatan kepada harta, dan ketahuilah faraid ini perlu diselesaikan dengan segera walaupun emosi itu lebih kuat berbanding dengan penampakan kita kepada harta tersebut, tapi faraid itu lebih diutamakan sebab itu adalah yang Allah berikan supaya tidak berlaku pertelingkahan dan tidak berlaku satu emosi yang lebih dahsyat. Kan emosi sedih ada, emosi marah pun ada, tidak berlaku begitu. Jadi utamakan segala-galanya itu lebih utama. Tuan yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tangguh majlis dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Atas itu